Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini adalah siri yang ketiga untuk kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita telah pun buat 2 siri berkenaan dengan Nabi Adam. Sebelum ni kita buat siri Al-Quran bercerita Nabi Adam tentang Khalifah Adam. Selesai. Kemudian ingatan Adam selesai. Hari ini kita akan mula untuk taubat Adam. Dan kali ini adalah siri terakhir berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Untuk siri taubat Adam ini, kita bermula dengan recall balik. Dalam Al-Quran, ada 9 tempat yang tertera dekat skrin tuan-tuan. 9 tempat ini adalah 9 tempat di mana panggil apa? Siapa-siapa yang study ke 9 tempat ini, maka dia telah pun cover the whole kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita recall balik. Matlamat utama Iblis meminta penangguhan daripada Allah. Apa motif matlamat utama Iblis untuk minta penangguhan daripada Allah? Bahagian ni kita touch and go, dan bahagian ni kita cepatkan sikit sebab bahagian ni kita telah pun discuss dalam kelas yang lepas. Okey? Motif matlamat utama Iblis untuk meminta penangguhan daripada Allah adalah pertama sekali untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Poin dia satu, menyesatkan. Yang kedua, dia nak meramaikan manusia dengan banyak berangan-angan. Ingat statement tu, berangan-angan. Bila kita membanyakkan angan-angan, syaitan, Iblis akan menghasut manusia agar mematuhi perintah syaitan untuk penuhi angan-angan tersebut. Motif dia seterusnya, matlamat utama dia untuk meramaikan manusia yang tidak syukur, ramaikan manusia yang komplain, ramaikan manusia yang nak lebih daripada apa yang Tuhan bagi. Mereka tak syukur. Kemudian, motif utama Iblis, matlamat utama Iblis adalah untuk memenuhkan neraka Jahannam dengan keturunan Adam, dengan manusia. Baik, ini 5 matlamat utama yang telah kita discuss dalam kelas yang pertama. Kemudian tuan-tuan, peringatan Allah untuk Adam. Setelah kelas kedua dulu, kita banyak bercakap tentang isu Iblis dengan Allah Ta'ala. Di hujung itu, kisah kelas yang lepas, Allah memberitahu kita peringatan Allah untuk Adam. Apa yang telah Allah ingatkan Adam dalam kelas yang lepas? Pertama sekali, Allah ingatkan bahawa syaitan itu musuh. Allah ingatkan bahawa syaitan itu musuh kepada Adam dan Hawa. Allah bagi tahu dekat Adam, Adam, this is musuh. Adam dan Hawa. Yang kedua, Allah bagi tahu bahawa musuh ini, syaitan, motif syaitan nak keluarkan engkau Adam dan juga isteri engkau Hawa daripada syurga. Itu motif Iblis. Seterusnya Allah bagi tahu, Allah ingatkan Adam, syaitan akan buatkan engkau dengan isteri engkau menderita, wahai Adam. Kemudian Allah ingatkan lagi bahawa Adam dan Hawa, korang boleh uskunu fi hazihil jannah. Engkau boleh tinggal buat sementara waktu. Allah telah bagi tahu, engkau tinggal dekat syurga ini sementara waktu sahaja, wahai Adam, bersama dengan isteri engkau. Kemudian Allah sebut bahawa Adam, engkau tak boleh mendekati sebuah pokok. Tuan-tuan dengar statement tu elok. Tak boleh mendekati. Engkau datang dekat satu pokok ini, dan Allah tunjuk pokok tersebut. Ini. Engkau tak boleh mendekati satu pokok ini. Kalau engkau dekati, engkau jadi orang zalim. 5 peringatan ini Allah buat setelah insiden Iblis derhaka. 5 peringatan ini Allah buat setelah insiden Iblis derhaka. Baik. Kak Siti Hajar, jangan conteng skrin saya. Kesian skrin saya. Kemudian, kelas yang lepas, Allah memanggil Iblis dengan panggilan syaitan. Setelah keingkaran Iblis yang panjang, Iblis enggan bertaubat, Iblis isytiharkan permusuhan dia dengan Adam. Selepas itu, Allah memanggil Iblis dengan panggilan syaitan. Kita recall balik, apa itu syaitan? Syaitan adalah sesiapa sahaja yang mengajak kepada kejahatan. Syaitan adalah sesiapa sahaja yang mengajak kepada kejahatan. Okey. Saya dah padam dah jadi conteng tadi. Iblis adalah sesiapa sahaja yang mengajak kepada kejahatan. Sama ada dia ajak itu secara terang-terang ataupun dia ajak itu secara sembunyi-sembunyi daripada kalangan jin dan manusia. Jadi Iblis dianggap Iblis dipanggil syaitan
kerana dia ajak buat jahat. Dalam kes ni kita akan bincang bagaimana dia ajak Adam untuk buat jahat. Dia bisik kepada Adam untuk buat jahat. Sama ada dia bisik terang-terang ataupun dia bisik sembunyi-sembunyi, sama ada dia tu jin ataupun manusia. Dalam kes iblis, dia adalah syaitan dari kalangan jin. Dan nanti tuan-tuan, syaitan-syaitan yang lain yang direkrut untuk jadi subordinate kepada iblis, mereka juga dipanggil syaitan. Maka setelah keingkaran iblis tersebut, barulah Allah memanggil iblis dengan panggilan syaitan, yang mana Allah berfirman, syaitanan marida la'anahullah. Iblis itu si setan memberontak dan iblis itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Baik. Semua yang saya discuss tadi, kita recall isu yang telah kita bincang kelas yang lepas. Hari ini baru kita masuk hasutan iblis, insya-Allah. Baik. Baik tuan-tuan, sesiapa yang nak bertanya di Facebook, tuan-tuan boleh tulis komen di Facebook itu. Nanti saya akan baca bila ada kesempatan. Hari ini juga kita baca, insya-Allah. Hasutan iblis. Berkenaan dengan hasutan iblis, ingat tuan-tuan, settingnya adalah iblis telah pun dikeluarkan daripada syurga, iblis telah pun diisytiharkan sebagai dilaknat oleh Allah, iblis telah pun bersumpah untuk melakukan 5 matlamat pertama tadi. Adam telah diingatkan tentang iblis, Adam kemudian telah masuk syurga. Kemudian, apa yang Allah sebut? Allah kata, fawaswasa lahumas syaitan. Lalu si setan itu pun membisikkan, mengwaswasakan, waswas. Kemudian si setan itu pun, si setan tu siapa dia? Anyone boleh jawab? Siapa dia si syaitan itu? Siapa dia? Anyone? Iblis. Ya, iblis. Maka tuan-tuan sedar bahawa sewaktu iblis sedang buat kerja-kerja menghasut itu, Allah tidak lagi memanggil iblis dengan nama dia. Bahkan mulai sekarang sampailah habis kelas ini, sampai habis surah pun, tuan-tuan tak akan dengar lagi Allah memanggil iblis dengan namanya iblis. Allah tak panggil dah. Allah hanya memanggil iblis dengan sifat utama dia, iaitu sifat kesyaitanan dia. Maka sekarang Allah kata, si setan itu pun merujuk kepada iblis, fawaswasa lahumas syaitan. Si setan tu pun mula membisikkan kepada mereka berdua. Mereka berdua adalah Adam dan Hawa. Soalannya, macam mana dia bisik? Macam mana dia hasut? Sedangkan dia tak ada dalam syurga. Ini satu lagi yang isu orang ramai selalu bertanya. Macam mana dia hasut? Sedangkan dia tidak ada dalam syurga. Iblis tak ada dalam syurga. Okey, jadi kesimpulannya tuan-tuan, tahulah kita bahawa antara kuasa seorang iblis, antara kuasa seorang syaitan, syaitan tak perlu berada di situ, di samping orang itu untuk membisikkan bisikkan hasutan kepada orang tersebut. Maksudnya tuan-tuan, saat saya tengah bercakap sekarang, syaitan yang in charge untuk hasut saya, kemungkinan dia tak ada sebelah saya pun. Dia ada somewhere tengah main PS5 dekat tempat dia, sambil-sambil itu dia tekan satu button dia programkan untuk hasut. Dan itu status iblis. Iblis tidak ada dalam syurga. Iblis telah pun dihalau turun ke bumi. Tetapi dalam keadaan iblis berada di bumi, hasutannya sampai ke dalam syurga. Itu satu lagi kuasa seekor syaitan, seekor iblis. Dia tak perlu berada di sini, tapi hasutannya boleh sampai ke telinga kita. Satu lagi perkara kita tahu tentang syaitan. Maka ayat itu, ingat, fawaswasa lahumas syaitan, syaitan itu bisikkan kepada iblis. Untuk apa? Tuan-tuan ingat tak ada lima apa kita sebut? 5 motif utama tadi. 5 motif utama yang Allah, iblis bagi tahu kata dia nak buat tersebut, yang Allah bagi tahu dekat kita tu, itu 5 motif utama. Soalannya, untuk capai 5 motif itu, macam mana nak capai? Untuk capai 5 sebab utama, 5 matlamat utama tadi, apa langkah pertama? Tuan-tuan tengok ayat tu. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Lalu si iblis tu pun, si setan itu pun membisikkan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk menampakkan aurat Adam Hawa yang tertutup dari pandangan. Tuan-tuan dengar statement tu elok-elok. Apa motif iblis hari itu hasut Adam dan Hawa? Apa motif?
Motif untuk menampakkan aurat Adam dan Hawa yang selama ini tertutup. Itu motifnya. So sekarang saya tanya tuan-tuan, adakah motif iblis nak Adam dan Hawa makan buah itu? Ya atau tak? Tuan-tuan di Zoom, jawab Ustaz. Adakah iblis motif dia nak suruh Adam dan Hawa makan buah tu? Ya atau tak? Tidak. 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 Berarti dia bukan kisah sangat Adam makan atau tak makan buah tu. Yang dia nak capai adalah dia nak langkah pertama dia capai, iaitu ternampak aurat Adam dan Hawa. Soalannya, macam mana nak bagi nampak aurat Adam dan Hawa? Strateginya dia hasut supaya makan pokok. Makan buah itu. Jadi tuan-tuan kena faham, motif bukan dia nak suruh kita pergi makan buah. Motifnya adalah untuk menampakkan aurat Adam dan Hawa yang tertutup. Yang pergi makan buah tu cuma strategi, cuma implementation untuk capai matlamat, untuk capai tujuan pertama itu. Dan ingat, tujuan pertama dia, langkah pertama dia untuk menampakkan aurat Adam dan Hawa. Apa motif akhir? Motif akhir 5 benda tadi. Apa motif akhir? Motif akhir nak penuhkan syurga, nak penuhkan neraka dengan Adam dan juga keturunan Adam. Motif akhir untuk buat manusia sesat. Motif akhir untuk buat manusia ikut perintah syaitan, iblis. Motif akhir adalah untuk buat manusia panjang angan-angan. Motif akhir adalah supaya manusia ikut perintah iblis, syaitan. Bukan untuk menampakkan aurat. Jadi tuan-tuan, kita faham bahawa semua matlamat utama tadi, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah buat manusia tak pakai baju. Langkah pertama adalah buat manusia menampakkan auratnya yang tertutup. Bagi manusia tak ada perasaan malu untuk menampakkan aurat. Jadi tuan-tuan tengok sini. Kita telah membincang 5 matlamat utama iblis. Itu 5 dia. Matlamat utama. Apa langkah pertama? Anyone? Apa langkah pertama untuk capai ke-5 matlamat itu? Apa dia? Anyone? Suruh Adam dan Hawa makan buah tu lah. No. Bukan makan buah. Hasut. Apa matlamat utama? Hasut Adam dan Hawa. Untuk hasut Adam. Hasut dan membisikkan. Matlamat langkah pertama dia menampakkan aib manusia tertutup. Melucutkan pakaian daripada badan manusia. Tuan-tuan, antara isu besar manusia adalah menghilangkan perasaan malu manusia untuk menampakkan aurat. Sekarang tuan-tuan, kita nak bincang pasal isu menampakkan aurat yang tertutup ni. Manusia, iblis nak capai matlamat nombor 1. Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Step 1 apa dia? Kita kena buat manusia ni kurang pakai baju. Kurang pakai baju. Tunjuk lebih kulit sikit. Makin banyak tunjuk kulit, makin sesat manusia itu dari jalan Allah. Step 1 dah capai. Tuan-tuan, buka aurat, dia bukan isu besar. Dia bukan isu besar. Tapi itu isu pertama, jarum pertama. Macam mana manusia nak dibanyakkan berangan-angan, bagi dia nampak kulit dia tak elok sangat. Bagi dia tunjuk kulit dia, nak tunjuk kulit ke orang, nak kena bagi kulit tu comel. Maka kita mula berangan-angan secara melampau. Tuan-tuan, menampakkan aurat, tunjuk kulit lebih sikit, tunjuk tali bra lebih sikit. Tuan-tuan, semua statement itu menghasut manusia untuk ikut cakap iblis yang kedua, ketiga, keempat. Iblis akan mula suruh kita membiasakan buka aurat. Membiasakan menampak aib manusia yang tertutup. Untuk meramaikan manusia tak syukur, mula dengan cara buka aurat. Mula dengan cara tunjuk kulit. Memenuhkan manusia dengan jahanam bermula dengan tutup aurat. Tuan-tuan, sebab tu kita kena lihat apa motif utama, apa step 1. Step 1 menampakkan aurat manusia yang tertutup. Menampakkan aib manusia yang tertutup. Melucutkan pakaian daripada badan manusia. Sekarang tuan-tuan, iblis tak suka orang pakai elok-elok. Iblis tak suka orang pakai pakaian yang kita panggil modest. Tuan-tuan, pakaian yang tutup elok lah. Pakaian yang modest. Saya tak mau cakap kena pakai jubah ke, kena pakai baju. Bukan maksud saya macam itu. Maksudnya berpakaian yang modest. Modest apa dia bahasa Melayu? Berpakaian yang bermaruah. Iblis tak suka. Berpakaian yang sopan. Iblis tak suka manusia berpakaian demikian. Iblis, dia tak suka Adam dan Hawa berpakaian yang sedemikian. Dia nak Adam dan Hawa terbuka aib.
terbuka aib, melucutkan pakaian daripada badan Adam dan Hawa. Maka tuan-tuan, itu motif pertama. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, siapa dalam dunia ini yang tak berpakaian? Manusia berpakaian. Siapa yang tak berpakaian? Anyone? Binatang. Binatang. Haiwan. Apabila manusia dilucutkan pakaian, kalaulah benda itu jadi normal, kalaulah benda itu tak berpakaian jadi normal, kita setaraf dengan binatang. Sedangkan kita telah mendapat taraf yang lebih mulia daripada para malaikat. Sekarang apabila kita melucutkan pakaian daripada badan, kita dah setaraf dengan binatang. Maka iblis nak capai itu. Iblis nak, istilah saya, balas dendam terhadap Adam. Iblis telah dihinakan Allah kerana Adam, maka sekarang iblis nak menghinakan Adam kerana balas dendam. Dan bagaimana cara menghinakan Adam? Dengan cara melucutkan pakaian Adam. Tuan-tuan, ayat ini juga memberi gambaran seolah-olah pakaian ini, by the way tuan-tuan, ini surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan baca surah Al-A'raf selepas tu, Allah ada menunjukkan kehebatan berpakaian. Manusia adalah makhluk yang berpakaian. Binatang dia tak kisah dia berpakaian ataupun tak. Bahkan binatang, kalau kita memakaikan pakaian kepada binatang, binatang yang lain akan ketawa terhadap binatang tersebut. Dan sama juga dengan jin. Jin bukanlah makhluk yang perlu untuk berpakaian. Iblis. Dia bukan makhluk yang perlu untuk berpakaian. Jin tu, mereka bukan makhluk yang perlu untuk berpakaian. Tetapi manusia dimuliakan dengan berpakaiannya manusia itu. Maka mereka nak manusia setaraf macam binatang, lebih hina daripada binatang. Sebab tu lagi tunjuk kulit kita, lagi tunjuk aurat kita, iblis lagi senyum. Semua itu step satu untuk kita memenuhi 5 matlamat iblis yang akhir. Tuan-tuan, kalau saya nak tanya tentang satu soalan mudah, di mana tempat yang paling tak wajar tak pakai baju, tak pakai seluar? Kat mana tempat paling tak wajar? Anyone? Air. Bilik air. Di Wajar syurga. lah. Di syurga. Saya tengah cakap pasal dunia. Dekat dunia, kat mana tempat paling tak wajar tak pakai baju? Dekat masjid. Dekat masjid, betul. Statement akak betul. Di masjid. Di masjid, di tempat ibadah, tempat paling tak wajar tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai apa langsung. Tapi tuan-tuan, iblis dan bala tentera dan syaitan telah berjaya buat pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad muda, belum jadi Nabi lagi. Tahukah tuan-tuan, di Mekah itu orang bertawaf tak pakai baju? Bukan setakat tak pakai baju, telanjang bogel, lelaki dan perempuan. Sewaktu Nabi Muhammad muda, belum jadi Nabi lagi, orang Mekah itu tawaf Kaabah bogel. Dan saya nak tanya, mereka bogel itu, mereka rasa dapat pahala tak? Buat kat masjid. Ya. Mereka rasa dapat pahala. Now, lihat bagaimana iblis dan juga syaitan, bala tentera dia, berjaya menyesatkan orang Mekah daripada zaman Ibrahim sampai Muhammad. Jarak itu, orang Mekah sanggup bogel demi Tuhan. Dan mereka anggap dapat pahala buat dalam masjid. Tuan-tuan, itu masjid haram yang Ibrahim bina. Ada berhala kan? So tuan-tuan, kalau bogel sanggup buat dalam masjid, patung tak boleh buat masuk ke? Akhirnya patung berhala pun masuk dalam masjid haram. Dan tuan-tuan lihat bagaimana sebahagian penganut agama lain, sami-sami mereka, pandit-pandit mereka, berpakaian lebih kurang ya. Bahkan tak berpakaian sebahagiannya. Tunjuk habis semua tempat. Kadang-kadang tutup bahagian-bahagian tertentu je. Padahal orang kuat beragama. Tuan-tuan, itu semua adalah fitnah syaitan. Orang piklak malam pun pakai kurang. Kadang-kadang ada tokoh agama pergi tempat-tempat ibadah pun pakai kurang. Tuan-tuan, semua itu adalah memang permainan syaitan. Ingat, kita telah bincang, syaitan serang daripada depan belakang, kanan kiri. So, orang piklak malam pun tak pakai baju sangat. Kadang-kadang orang pergi tempat ibadah pun tak pakai baju sangat. Semua itu step pertama iblis untuk serang dari kiri, kanan, depan, belakang. Jelas tuan-tuan?
Dan tuan-tuan ingat statement ini, di Masjid Haram pada zaman Nabi Muhammad orang tak pakai baju. Dan mereka anggap dapat pahala. Saya tak boleh bayang tuan-tuan macam mana perempuan boleh tawaf Kaabah bogel. By the way, adalah penjelasan yang macam mana mereka buat. Tapi tuan-tuan tak boleh nak bayang kalau berlaku hari ni. Pelik. Huduh agama ni. Tapi itu iblis dah berjaya capai. Syaitan dah berjaya capai. Qala. Ingat tuan-tuan, motif dia adalah untuk menampakkan aurat Adam. So macam mana nak capai? Dia kata, qala, iblis berkata, si setan tu berkata, ingat tuan-tuan, si setan tu tak ada bersama Adam. Si setan tu berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sebatang pokok khuldi? Sebatang pokok khuldi, sebatang pokok yang kekal abadi. Maksudnya pokok tu kalau kau pergi buat something kat pokok tu, kau makan pokok tu, engkau jadi kekal abadi. Wa mulkin la yabla, dan juga bila kau makan pokok tu, ada kekuasaan yang tak akan kurang. Tuan-tuan, saya ulang balik. Siapa cakap ni? Syaitan. Iblis cakap. Iblis tak ada bersama Adam. Iblis ada somewhere dekat bumi. Iblis membisikkan dia, Adam dengar. Tuan-tuan, Allah panggil perbuatan iblis ni waswasa. Waswasa. Tuan-tuan, dalam bahasa Melayu pun kita guna perkataan waswas. Bahasa Arab bisikan, waswas. Tuan-tuan, bisikan, waswas ni macam mana? Anyone boleh explain? Bisikan, waswas. Macam mana? Was ni makna macam dia rasa tak sempurna, Ustaz. Tak sempurna? Ya, contoh sebab apa ni anak saya seorang tu was-was. Kalau dia dah basuh katakan baju dia contoh, dia rasa macam tak bersih, dia akan basuh lagi. Alright. Basuh lagi. Okey, akak sentuh was-was pasal isu tu. Okey, kalau akak sebut bisikan. Tuan-tuan, kalau saya kata saya mendengar bisikan, maksudnya saya dengar macam mana? Anyone? Terdetik dalam hati, Ustaz. Hasutan. Dia bisikan ni tuan-tuan, waswasa, bahasa Arab, bahasa Melayu bisikan. Bisikan ni adalah, aku rasa macam ada orang bercakap tadi. Tapi tak ada. Aku rasa macam ada orang cakap tadi. Siapa? Tuan-tuan. Halusinasi. Some kind of halusinasi. Tapi halusinasi ni, dia halusinasi yang mendengar lah. Tuan-tuan, iblis cakap tu masuk kat telinga, tapi kita rasa macam kita dengar. Tuan-tuan, halusinasi, perkataan yang baik tadi, halusinasi ni adalah kita rasa macam kita yang sedang fikir benda itu. Sedangkan benda itu datang dari luar. Input itu datang dari luar. Maka Adam, dia duduk seorang-seorang sambil duduk lepak-lepak dalam syurga bersama isteri dia. Tiba-tiba otak dia berfikir kerana diprovok oleh iblis, pasal apa Tuhan tak bagi dekat dengan pokok tu Pasal apa? Maka tuan-tuan, iblis berhasut. Kau nak tak aku tunjuk satu pokok tu menyebabkan kau jadi kekal abadi, pokok tu pokok khuldi, pokok kekal abadi. Maka bila dengar selalu otak Adam berfikir, oh mungkin kalau pokok tu pokok kekal kot. Aku ni Tuhan kata duduk kat syurga ni sementara saja. Kalau pergi kat pokok tu aku duduk kekal. Tuan-tuan, Adam tak fikir macam tu tau. Iblis provok fikiran Adam untuk fikir ke arah itu. Waswasa. Wa mulkin la yabla. Dan juga kekuasaan yang tak akan kurang. Kalau aku pergi makan pokok tu, kuasa aku lebih sikit. Sekarang kuasa aku kurang. Terhad sekarang. Sebab Allah kata kalau keluar daripada tempat ni kau akan menderita apa-apa kan. Maksudnya kuasa aku kurang. Kalau pergi dekat pokok tu baru kuasa penuh. Tuan-tuan, semua provokasi itu otak Adam berfikir kerana iblis waswasa kan. Bisik kan. Sebab tu Allah, iblis tak ada pun Adam dengar. Dan Adam diprovokatifkan otak dia. Kemudian, sambung lagi. Oh tuan-tuan, saya lupa share screen. Sambung lagi. Kemudian iblis sambung. Manahakuma, tidaklah Tuhan kalian berdua menahan kalian, melarang kalian an hazihi sajarah, terhadap pokok yang satu ni, illa an takuna malakain. Melainkan sebabnya kalau korang dekat, korang jadi malaikat. Ingat tuan-tuan, malaikat tempat dia di syurga.
kekal. Maka Iblis kata dekat Adam, kalau Tuhan kau larang engkau daripada pokok ni, sebab kalau engkau dekat, engkau jadi malaikat. Au takudu minal khalidin. Ataupun kalau engkau dekat dengan pokok ni, engkau akan jadi antara yang kekal-kekal. Maksudnya antara jadi penghuni kekal syurga. Engkau penghuni sementara, Allah dah beritahu dah. Kalau engkau dekat, engkau boleh jadi malaikat, stay lama kat syurga. Ataupun engkau jadi yang kekal-kekal. Tentang dalam syurga, selain pada malaikat, ada bidadari. Ada makhluk-makhluk syurga yang lain. Mereka kekal dekat syurga. So Adam, engkau boleh dapat permanent resident. Dapat kad IC. Dapat IC. Sekarang kau tak dapat IC lagi. Kau dapat IC merah ke? Kalau sementara ni. IC merah ke? So sekarang kau punya IC syurga merah. Kalau kau makan pokok tu, engkau jadi malaikat, dapat IC biru. Dapat kewarganegaraan, ataupun paling tak kau jadi penduduk tetap, permanent resident. Sama ada kau dapat IC biru ataupun permanent resident. Kau jadi malaikat ataupun kau jadi orang-orang yang boleh kekal kat syurga ini. Maka tuan-tuan, saya ulang balik, Iblis tak ada kat situ. Iblis cuma bisik. Maka Iblis, Adam fikir, pasal apa? Ayang, pasal apa tak boleh makan pokok tu? Rasa-rasanya kalau kita makan, kita stay lama kot. Sembang dorang. Adam dibisikkan, Hawa dibisikkan, Adam dibisikkan lagi, Hawa dibisikkan. Akhirnya dua orang tu dapat konklusi itu. Wa qasamahuma. Kemudian Iblis bersumpah pula terhadap Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ni cuma nak bagi nasihat je kat korang berdua. Aku antara tukang-tukang pemberi nasihat untuk kalian berdua. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Kalau kita ikut flow seperti yang Allah arahkan peringkat awal, engkau duduk stay sini, nanti engkau keluar, engkau ada urusan kat bumi. Tuan-tuan, kalau ikut flow tu tak ada masalah pun, sebab itu ketaatan kan. Sekarang lepak kat syurga, nanti turun ke bumi. Tapi pemberi nasihat bernama syaitan ni kata, aku bukan apa, kalau hampa makan pokok ni, hampa boleh kekal. Hampa kekal ni nasihat. Ambil, tak ambil sudah. Tapi kalau hampa ambil pun bagus ni. Nasihat je. Tuan-tuan. So, Adam telah pun memujuk hati dia sendiri bahawa memakan pokok ini adalah satu benda yang baik. Dia baru saja diberi nasihat oleh Iblis. Bisik kepada otak dia dan otak dia proses macam tu. Maka Adam anggap ini satu nasihat yang baik. Not bad. Kalau kita buat pun, no harm have been done. Justru itu kita boleh try. Tuan-tuan tengok ayat last tersebut. Iblis kata dia antara tukang bagi nasihat. Tuan-tuan, demikianlah dalam hidup kita ini. Kadang-kadang terlalu ramai pemberi nasihat, tapi nasihat itu tidak baik untuk Allah Subhanahu, untuk kita. Tapi ramai orang ketika dia ajak kita buat jahat, dia kata aku bukan apa. Aku cuma bagi nasihat je. Sedangkan nasihat itu tuan-tuan, kaedah Iblis macam itulah. Dia bagi nasihat. Nasihat buruk. Saya bagi contoh manusia hari ini jadi tukang beri nasihat, tapi nasihat itu sebenarnya nasihat Iblis. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, aku tak tahu lah kereta aku rosak, aku nak beli kereta baru, loan tak lulus. Maka ada orang nasihat kata, kau try bank sekian. Ambil konvensional. Kalau Islamik dia susah sikit approve. Ambil konvensional senang sikit. Tuan-tuan, tu pemberi nasihat. Dia kata kalau kau ambil, kau dapat. Aku saja bagi nasihat je. Tuan-tuan, itu nasihat buruk. Baik tuan-tuan. So tuan-tuan lihat bagaimana dalam ayat ini, Allah bagi tahu kata, pemberi nasihat itu beri nasihat buruk. Iblis antara pemberi nasihat yang awal. Tuan-tuan boleh bagi tahu saya tak? Selain daripada Iblis dan kuncu-kuncunya syaitan, siapa lagi beri nasihat? Siapa lagi? Allah. Quran beri nasihat. Mau'izah. Banyak kali Allah memanggil arahan-arahan dan perintah-perintah Allah sebagai mau'izah. Satu bentuk konsultansi, nasihat daripada Allah. Justru itu, Iblis nak bersaing dengan Allah dalam bab termasuk memberi nasihat kepada manusia. How to live your life. Iblis pun nak consult kita tentang cara untuk hidup. Jadi ingat, statement-statement Iblis ni adalah statement-statement kita panggil apa, populis yang akan bawa kita masuk neraka esok. Jadi tuan-tuan tengok balik slide. Maka
penipuan iblis si syaitan itu dalam bisikan dia kepada Adam. Pertama, iblis bagi tahu makan buah tersebut cara untuk dapat status malaikat. Makan buah tersebut cara untuk mendapat status penghuni kekal syurga. Dan bersumpah palsu sebagai pemberi nasihat. Sumpah palsu sebagai pemberi nasihat. Sekarang tuan-tuan saya nak tanya tuan-tuan. Ni tuan-tuan tengok 3 poin tu. Tengok poin nombor 1, tengok poin nombor 2. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, makan buah tersebut sebagai cara untuk mendapat status malaikat. Sekarang tuan-tuan, bagus jadi manusia ke bagus jadi malaikat? Anyone? Bagus untuk dia sebab manusia lebih mulia dari malaikat. Bagus jadi manusia. So, tuan-tuan dah jelas dah kelas pertama lagi, sebenarnya jadi manusia adalah lebih baik daripada jadi malaikat. Manusia ada free will. Malaikat tak ada. Manusia masuk syurga, betul. Malaikat pun masuk syurga, betul. Tapi malaikat masuk syurga bukan untuk menikmati syurga. Dia masuk, dia ada dalam syurga. Tapi bukan untuk menikmati. Kita manusia masuk syurga, menikmati syurga. Maksudnya tuan-tuan, nasihat ini, kalau kau makan, kau boleh transfer jadi malaikat. Not bad. Tuan-tuan, nasihat iblis dan syaitan tak semestinya logik. Tak logik pun orang ikut. Itu antara benda yang kita faham tentang nasihat iblis dan syaitan. Nasihat itu tak perlu logik asalkan dia berjaya menghasut. Dia tak perlu logik asalkan dia berjaya menghasut. Tuan-tuan, berapa ramai orang atas muka bumi ni ikut syaitan bukan atas faktor logik. Tak logik pun. Engkau nak apa? Kau nak dapat kereta baru, kau ambil beras ni letak depan pokok tu, dapat kereta baru. Tuan-tuan, itu iblis aja. Itu nasihat iblis. Nasihat tu tak logik sikit habuk pun orang buat. Nasihat iblis tak perlu logik. Iblis nasihat kata kau nak tak jadi malaikat. Jadi malaikat not bad. Sedangkan jadi manusia sudah lebih hebat daripada malaikat. Tuan-tuan, nasihat iblis dia tak perlu logik pun. Yalah tuan-tuan. Seterusnya saya nak tanya. Tadi iblis bisik kau nak tak tengok pokok khuldi. Pokok yang berkekalan. Boleh buat kau kekal. Pokok khuldi. Soalan saya. Pokok yang iblis, yang Allah larang Adam pergi pegang, pergi dekat tu. Pokok tu betul ke nama dia pokok khuldi? Betul ke tak betul? Tak betul. Masih pun tak betul ke? Tak ada. Dalam Allah tak sebut pun itu pohon huldi. Tadi ayat tu sebut khuldi? Itu syaitan yang sebut. Syaitan yang cakap. Ramai orang duk bagi tahu kata, apakah nama pokok? Buat kuis pula. Apakah nama pokok dalam syurga yang Adam tak ada dekat tu? A, B, C. C jawapannya pokok khuldi. Jawapannya tak betul. Pokok khuldi tu iblis yang buah nama, bukannya Allah buah nama. Janganlah kita pula blur. Pokok tu bukan pokok kekal abadi pun, iblis buah nama. Jelas tuan-tuan? So pokok tu bukan ke pokok khuldi? No. No. Oh, baru tahu. Oh, baru tahu. Alhamdulillah. Kita pun tertipu dengan iblis juga. Maka sekarang, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan. Iblis hasut macam tu, akhirnya apa Adam buat? Anyone? Apa Pergi. Adam buat lepas tu? Dia pergi ke pokok tu makan. Makan. Tengah statement tu. Makan. Allah larang makan ke pokok tu? Atau Allah larang apa? Larang dekat. Allah larang apa? Cakap makan dekat. Jangan dekat. Mendekati pokok tu. Jangan dekat. Jangan mendekati. Di pokok. Baik. Terima kasih. So sekarang yang Allah larang adalah Allah larang mendekati. Bukan Allah larang makan. Tuan-tuan, kalau dekat tak boleh, makan lagi tak boleh lah. Tapi tuan-tuan dengar statement tu elok. Allah larang mendekati. Bukan Allah larang makan. Maka tuan-tuan, Adam dan Hawa bukan setakat mendekati. Dia makan. Itu lagi over tau daripada mendekati. Maka ayat lepas tu, fadallahuma bighurur. Demikian si syaitan itu, iblis, fadallahuma, menggelincirkan mereka berdua. Dengar statement tu elok-elok. Menggelincirkan, tergelincir. Syaitan gelincirkan Adam dan Hawa bighurur, dengan tipu daya.
Sekarang tuan-tuan saya nak tanya. Jawab terus terang. Adam dan Hawa makan buah tersebut. Isu besar atau isu kecil? Dosa besar ke? Dosa lah. Isu Dia besar jatuh sebab dia Besar. Besar. Besar? dia tak ikut nasihat Allah. Ada siapa-siapa nak kata kecil je pun makan buah? Anyone? Ada siapa-siapa nak cakap tu isu kecil? Makan buah. Besar sebab melanggar perintah Allah. Besar sebab langgar perintah Allah. Ada tak siapa-siapa nak kata dia kecil? Kan semua tuan-tuan ijma' kata, besar, isu ni besar. Saya Tetap rasa makan buah dosa besar. kecil. Dosa kecil. Okey, Kak Lin Basri kata, okey, yang lain tunggu sekejap. Kak Lin Basri kata kecil kot sebab makan buah je. Soalan, Kak Lin, pasal apa Kak Lin kata dia kecil? Sebab dosa-dosa besar tu bukan antara makan ataupun mendekati pokok. Kalau Satu, Bukan. Kak Lin kata dalam senarai dosa-dosa besar, makan buah bukan part of senarai dosa-dosa besar. Okey, boleh jadi? Ada argument lain kenapa dia dosa kecil? Kecil tetapi Kenapa Farah? Kak Lin cakap dia dosa kecil, isu kecil, bukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam senarai dosa-dosa besar. So ada siapa-siapa nak cakap dia kecil lagi? kecil tetapi akhirnya membawa pada isu yang lebih besar. Okey, kecil yang akhirnya membawa kepada besar. So Akak Zakiah pun kata dia kecil lah. Dia bukan besar sangat. Makan buah pun. Okey, ada siapa-siapa nak cakap macam tu lagi? Sebab apa? Kecil sebab dia terhasut oleh syaitan. Yang buat dosa besar pun terhasut syaitan juga kot. Dan Allah memaafkan dia. Okey, dia kecil sebab Allah maafkan. Ada dosa besar Allah maafkan? Ada orang bunuh orang 99 Allah maaf? Allah maaf tak menjadikan ia dosa kecil. So, besar ke kecil? Makan buah. Maka tuan-tuan, makan buah itu adalah dosa kecil. Bukan dosa, saya tak mau guna perkataan dosa. Dia kesalahan kecil. Pasal apa kesalahan kecil? Sebab ayat tu kata, fadallahuma. Fadallahuma. Si setan tu buat Adam dan Hawa tergelincir. Tuan-tuan, sleep. Sleep, tergelincir. S-L-I-P. L-I-P, sleep. Tergelincir je pun. Bukannya buat dosa besar sangat, tergelincir. Tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, kalau kita guna perkataan tergelincir ni, maksudnya macam ni. Orang tu kunci jam bunyi pukul 6.30 pagi untuk subuh, dia snooze. Kemudian dia sambung tidur, tengok-tengok pukul 9 pagi dah. Kemudian dia semayang pukul 9. Tuan-tuan, yang tu bukan dia sengaja semayang pukul 9. Dia tergelincir semayang pukul 9. Apa dia tergelincir? Tergelincir ni tuan-tuan jalan-jalan, tuan-tuan terlanggar batu, tuan-tuan mencarut. Sebab terlanggar batu. Lepas tu tuan-tuan kata, alamak aku mencarut dah. Tak padan dengan ustaz mencarut. Tuan-tuan, yang tu tergelincir, bukan isu besar. Jadi tuan-tuan, Quran tidak menganggap bahawa makan pokok itu, makan buah syurga itu, buah terlarang itu dosa besar. No. Allah panggil cuma tergelincir. Ingat tuan-tuan, seperti mana Iblis tak sujud kepada Adam, Allah tak panggil itu besar. Iblis bukan tak sujud pada Allah, Iblis tak sujud pada Adam. Dulu, pada kelas pertama, Iblis tak sujud pada Adam, Allah belum marah. Allah tak marah. Allah nego pula. Allah consult, Allah tanya, pasal apa Iblis? Engkau tak sujud pada Adam, itu isu kecil. Saya ulang balik. Iblis tak sujud pada Adam itu isu kecil. Samalah juga makan buah ini isu kecil, tergelincir. Iblis tak sujud pada Adam itu tergelincir. Yang dia buat lepas tu baru besar. Yang dia menjawab Allah itu besar. Yang dia justify kesalahan dia itu besar. Yang dia tetap sombong selepas Allah tegur itu baru besar. Lalu Iblis dia halau keluar. Adam, dia makan pokok itu, dia baru tergelincir. Belum isu besar lagi. Sekarang saya nak tanya, Allah marah tak dia makan? Ingat, ini bukan isu besar, ini isu kecil dulu. So Allah marah tak Adam dan Hawa makan buah tu? Anyone? Tak. Dimaafkan. Dia bukan isu maaf. Marah dulu baru maaf pun tak apa. Soalan dia Allah marah tak?
Allah Allah kata, panggil. kau makan. Allah tegur. Marah. Allah panggil. Marah. Allah panggil keduanya. Tegur. Tak Tak marah. marah. Sebab Maka tergelincir kan. Oh, tergelincir kan? Tak marah. Mm-mm. Tuan kita tengok isu seterusnya. Maka Allah kata, fadallahuma syaitan, maka syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dengan tipu daya. Fa'akala minha, lalu mereka makan daripada pokok itu, maksudnya dia makan buah itu. Fabadallat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu mereka makan daripada pokok tersebut, terlucutlah, terdedahlah aurat mereka, terlucut pakaian syurga mereka. Mereka buat satu kesalahan, kerana kesalahan itu mereka tak layak untuk pakai pakaian syurga. Pakaian syurga mereka terlucut, hilang macam tu saja. Mereka pun ambil pokok daun-daun syurga, mereka tutup aurat mereka dengan daun-daun syurga tersebut. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam telah asa derhaka. Kecil atau besar, ia tetap derhaka. Kecil atau besar, ia tetap derhaka. Fa'asa Adam rabbahu. Derhakalah Adam kepada Tuhan dia. Faghawa. Lalu dia tersalah. Ya, Adam salah. Tak payah backup. Memang Adam salah. Allah sebut Adam derhaka. Allah sebut Adam tersalah kerana makan. Okey, sebelum kita pergi lanjut tuan-tuan. Ayat tu bagi tahu Adam makan. Tuan-tuan bagi tahu saya balik. Allah larang apa terhadap pokok itu? Allah larang apa? Mendekati. Allah larang mendekati. Tapi tuan-tuan, sewaktu Adam pergi pegang pintu pagar pokok tersebut, Allah dah kata apa-apa ke belum? Belum. Allah ada hukum apa-apa ke tak? Belum. Ketika dia buka gate, lepas tu dia masuk, dia pijak rumput, dia pegang daun pokok tersebut, Allah kata apa-apa tak? Tak. Sedangkan Allah lihat. Allah tahu. Tak ada hukuman. Dia pun petik buah tersebut, dia polish, dia bagi kat isteri dia. Tuhan tak kata apa? Hukuman tak ada. Dia gigit, telan, pak, baru pakaian dia terlucut. Baru ada sedikit hukuman, iaitu pakaian dia terlucut. Ada sedikit hukuman, pakaian dia terlucut. So tuan-tuan, itulah Allah kita yang Maha Penyayang. Tuan-tuan, kita buat dosa. Dalam proses buat dosa itu kadang-kadang Allah tak kata apa lagi. Padahal Allah dah lihat apa kita sedang buat dosa. Allah tak buat apa lagi pun. Seperti mana Adam dilarang untuk mendekati, sepatutnya waktu Adam pegang pintu pagar pokok tersebut pun dah kena hukum dah. Tapi Allah bukan diktator macam tu. Dan Allah bukan tak ada hati perut sampai macam tu. Allah biarkan. Ini Allah Tuhan Maha Penyayang kita. Apabila kita dah sampai ending result iaitu makan. Maksudnya Adam dah masuk banyak. Bagi apa? Ingat isu masuk simpang tuan-tuan. Adam dah masuk 2-3 simpang dah tu. Sampai dia makan. Maksudnya saya nak bagi tuan-tuan, saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Pergi night club, pergi clubbing, night club, tak salah lagi. Tapi tuan-tuan pergi night club, lepas tu melihat aurat, baru salah sikit. Kemudian tuan-tuan pi salam pula, pi peluk cium pipi pula dengan lainan bejantina, lagi sikit salah lagi. Kemudian order Coca-Cola, kawan kita order arak, sikit salah lagi. Kita pun duk goyang-goyang sikit, menyanyi berbagai, sikit salah lagi. Tapi tuan-tuan, baru pi kali pertama, Tuhan tak hukum lagi. Pi kali kedua, Tuhan tak hukum lagi. Mungkin pi kali ke-14 baru Tuhan hukum. Itu Tuhan kita yang Maha Sayang. Dalam hidup kita, kita menipu 2, 3, 4 kali dah. Kita tipu kali ke-7 baru Tuhan hukum kadang-kadang. Allah satu Tuhan yang Maha Penyayang. Dia give chance sebab kita makhluk yang ada free will. Kita boleh buat keputusan sendiri. Kita buat keputusan untuk masuk simpang. Kita juga buat keputusan untuk U-turn, untuk taubat. Maka Adam, dia masuk, pegang apa Tuhan tak hukum. Dia makan, baru pakaian dia terlucut. Sekarang tuan-tuan lihat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, berhenti kat situ, kita masuk isu taubat Adam. Ada soalan sebelum kita lanjut? Ada soalan? Tak ada soalan, saya tengok di Facebook. By the way, tuan-tuan, di Facebook kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz, Ya, saya. Ya kak, boleh tanya kak? Kak Ida?
Kak Ida panggil saya, ada apa Kak Ida? Oh, tak Edi tanya. Ke mic Kak Ida ada problem. Baik tuan-tuan, di Facebook siapa-siapa ada soalan boleh type di ruangan komen tersebut. Saya akan take time, selepas ni saya akan ambil masa untuk baca, insya-Allah. Ustaz, Ya, Ustaz, Kak Mai. yang terjemahan yang terakhir tu dia kata Adam tersalah, bukan bersalah, tersalah. Mana tak sengaja ke apa? Tak sengaja ke apa? Ter dengan Sebab ber dia ni, punya terjemahan ter dengan ber ni bahasa Melayu Kak. Dalam bahasa Arab tak ada ter, tak ada ber. Jadi Okey, dia salah ke, sengaja buat salah ke, ter buat salah ke? Ter dengan ber tu terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Arab tetap ruru. Dia tetap salah. Okey. Ada soalan Terima kasih. tambahan? Sama-sama Kak. Okey, ada soalan lain? Baik, saya minum air, lepas tu kita sambung. Isu taubat Adam. Bismillah. Baik. Seterusnya tentang taubat Nabi Adam alaihissalam. Wa nadahuma rabbuhuma. Allah melihat daripada awal lagi. Kemudian bila Adam dah makan, pakaian dah terlucut, dia ambil daun syurga baru tutup, kemudian baru Tuhan memanggil mereka berdua. Ingat tuan-tuan, banyak dah kesalahan yang Adam masuk, simpang tu dah banyak masuk dah, tapi Allah belum panggil lagi. Sekarang baru Allah panggil Adam. Allah tak tanya, Adam, kau ada kat mana? No. Allah tahulah Adam ada kat mana. Apa yang Allah tanya? Allah kata, Adam, alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam, bukankah aku dah larang kalian berdua daripada pokok ni? Tengok bahasa. Aku larang kalian berdua daripada whatsoever tentang pokok ini. Makan ke, dekat ke, pegang daun ke, kan aku dah larang semua benda tu. Alam anhakuma antilkahuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduun mubin. Adam, kan aku dah larang engkau dengan isteri kau daripada pokok ni, whatsoever to do dengan pokok ni, aku dah cakap kan? Dan bukankah aku dah bagi tahu dekat kalian berdua, syaitan yang duk bisik dekat engkau tu musuh, yang jelas nyata, kan aku bagi tahu dah kan? Kan aku bagi tahu kan? Kan. Sekarang tuan-tuan, Allah marah ke tak? Marah. Marah? Belum marah. Dia baru tanya. Allah baru tanya. Kan Allah beritahu kat Iblis, Iblis, apa yang menghalang kau daripada sujud pada Adam ni? Pasal apa Iblis? Sekarang Allah tanya Adam pula. Adam, kan aku dah cegah dah kan? Daripada pokok ni kan? Wa aqul lakuma, kan aku dah pesan dah kan? Bahawa syaitan tu musuh kau. Kalau dekat Iblis, Allah kata, apa yang halang kau? Kan aku cipta dengan tangan aku kan? Kan? Kau tak ingat Aku cipta dengan tangan aku kan? Sekarang dekat Adam, kan aku dah pesan ni musuh kan? Kan? Sekarang tuan-tuan, lihat apa yang Allah komen tentang Adam lepas tu. Allah kata, walaqad ahidna ila Adam min qabl. Kami telah mengambil perjanjian dengan Adam sebelum tu. Fanasi. Adam lupa. Tuan-tuan, apa sebab Adam pergi makan apa bagai ni? Pergi layan semua bisikan-bisikan tu. Sebab apa dia layan? Fanasi. Lupa. Tuan-tuan, Adam makan pokok tu sebab dia lupa. Pasal apa Adam pilayan bisikan tu? Sebab dia lupa. Fanasi. Dia lupa. Jadi tuan-tuan saya nak tanya. Satu orang yang lupa, bawa pada buruk ke bawa pada baik? Lupa ni bawa kepada buruk ke bawa pada baik? Buruk. Buruk. Iblis, syaitan, dia akan guna sifat lupa yang ada pada kita tu. Dia suka kita lupa. Bayar zakat ke belum? Lupa. Lupa habis Korban ke belum? Alamak, lupa korban. Dah masuk berapa hari bulan ni? Tak sempat. Lupa. Lupa kita tu membawa kepada keingkaran. Membawa kepada kerugian. Sekarang dah pukul 7 malam. Asal ke belum? Alamak, lupa. Sambil duk main game. Tuan-tuan, lupa membawa kepada keingkaran. Ada orang buat syirik kerana lupa. Ada orang buat judi kerana lupa. Banyak benda lupa ni tuan-tuan. Masa dekat sekolah dulu, hang jadi budak baik. Pasal apa masuk universiti tiba-tiba jadi jahat ni? Masa sekolah menengah dulu, hang bukan budak surau ke?
Pasal apa bila masuk datang KL University hang pi clubbing? Apa siapa jadi? Hang dah lupa ke semua ajaran sekolah dulu? Hang dulu bukan ketua pengawas sekolah lah. Pasal apa masuk universiti hang pi clubbing? Jawapannya sebab kita lupa ajaran kita pernah belajar kat sekolah dulu. Lupa. Maka sekarang Iblis, Adam konsepnya sama, lupa. Dan tuan-tuan, insan, manusia bersifat dengan sifat lupa. Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab, perkataan manusia adalah insan. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab, manusia disebut insan. Perkataan insan, kata akar dia nasi, lupa. Saya ulang balik. Dalam bahasa Arab, insan adalah daripada perkataan manusia adalah insan. Insan kata akar dia nasi. Nasi maksudnya lupa. Manusia memang bersifat lupa. Ayat ni kata, laqad ahidna ila adama min qabl. Kami telah ambil perjanjian dengan Adam sebelum ini, fanasia. Lalu Adam lupa. Walam najid lahu azman. Tidak kami mendapati Adam ada keazaman yang teguh. Maksudnya tuan-tuan, siapa-siapa yang ada keazaman yang teguh, dia sukar untuk lupa. Siapa-siapa yang ada keazaman yang teguh, dia sukar untuk lupa. Satu orang yang dia ada keazaman nak hafal juzuk 30. Dia buka juzuk 30 dan dia berjaya hafal. Dia ada keazaman. Tapi siapa-siapa yang kurang keazaman, dia hafal sebab nak ambil exam, kafar. Lepas exam habis, dia akan lupa. Sebab apa? Keazaman dia untuk exam. Selepas exam tamat, dia lupa. Tapi siapa-siapa keazaman dia hafal untuk hafal itu sendiri, dia akan ingat. Keazaman tu penting. Maka Allah kata Adam tak ada keazaman yang teguh dalam bab tersebut. Dalam bab pokok tersebut, Adam tidak ada keazaman yang teguh. Sebab tu Adam lupa. Jadi tuan-tuan, punca-punca Adam tergelincir. Kenapa Adam tergelincir? Satu, lupa. Dia tergelincir sebab lupa. Dua, sebab dia tiada keazaman yang teguh. Tiada keazaman yang teguh. Maka tuan-tuan, lepas Adam lupa, Adam makan, wa qulna, Allah bagi tahu dekat Adam, ihbitu. Adam, sekarang kau turunlah. Adam, kau makan Adam. Kan aku pesan jangan kan? Kau makan okeylah Adam, sekarang kau turunlah. Kau turunlah, ihbitu. Kau turunlah. Soalan saya nak tanya tuan-tuan. Allah kata ihbitu, sekarang kau turun. Sekarang kau turun. Ihbitu, sekarang kau turun. Soalan saya, perkataan ihbitu ni kita dengar kat mana sebelum ni? Ihbit. Kau turun. Soalan. Engkau turun itu, sebelum ni kita dengar kat mana? Al-Baqarah ke? Tak kisahlah surah mana pun. Allah cakap kat siapa? Ke Adam. Ke Iblis. Kat Iblis. Allah kata Iblis, ihbit. Iblis, kau turun. Ihbit. Kau turun. Sekarang Allah sebut benda yang sama kepada Adam. Tetapi beza sikit. Iblis Allah kata ukhruj, engkau keluar. Iblis juga Allah kata ihbit, engkau turun. Adam Allah tak guna perkataan keluar. Allah guna perkataan turun sahaja. Keluar Allah tak sebut untuk Adam. Allah hanya sebut ihbit, turun. Dalam kisah Adam, Allah tak kata Adam, Hawa, kalian berdua turun. Tapi Allah kata ihbitu. Kalian turun, kalian tu ramai. Dia jamak. Kalau seorang ihbit, kalau dua ihbituna. Kalau dua ihbituna, betul tak? Ihbituna. Kalau ramai ihbitun. Dalam kes ni ihbitu, nun dihilangkan. Turunlah kalian, kalian tu ramai. Tuan-tuan, siapa dia kalian yang ramai tu? Yang turun Adam dengan Hawa je. Siapa dia kalian yang ramai turun bersama-sama Adam dan Hawa tu? Itu Manusia. semua Keturunan manusia. Kita lah. Manusia. Kita semua Turun manusia. bersama. Sebab manusia ini berada dalam tulang sulubi Adam. Maka Allah kata turun Adam. Turun Adam. Sekarang saya nak tanya. Adakah Adam diperintahkan turun? Adam turun. Adakah Allah perintahkan Adam untuk turun tu satu bentuk hukuman daripada Allah Ta'ala? Ya atau tak? Tidak. Tidak. Pasal apa akak cakap tak? Allah dah rancang nak turunkan, nak Allah. menjadikan khalifah. Sebab Bumi. kalau dia tak makan pun dia kena Dia turun. turun.
Ya. Dia makan atau tak, dia turun. Maka Allah kata, Adam, kau dah makan dah. Aku pesan jangan kan? Okay Adam, you can pack your bag. Sekarang juga kau turun. Turun lebih awal lah. Pack your bag. Sekarang kau turun. Sekarang tuan-tuan, adakah turun itu hukuman? Jawapannya tak. Turun tu bukan hukuman. Cuma, dengar cuma dia. Kalaulah engkau tak makan buah tu, mungkin kau turun minggu depan. Tapi bila kau makan buah tu, turun sekarang lah. Turun sekarang lah. Kau makan tak makan, kau turun. Tapi oleh sebab kau makan, kau turun sekarang. So adakah dia satu bentuk hukuman? Some kind of Oh, hukuman. dia Zila Jalil. Kalau dia punya production sedap. Wah, akak cakap saya paling kot. So point dekat sini adalah, kalau dia makan ataupun tak makan, dia tetap turun. Dan kalau dia tak makan langsung pun, dia tetap turun. Sampai masa dia turun. So sekarang tuan-tuan, malaikat telah diberitahu Adam akan turun. Iblis tahu Adam akan turun. Cuma sekarang Iblis nak buat Adam turun dalam keadaan yang hina. Sebab tu Allah telah, Iblis set up semua benda ni, dan akhirnya Adam turun. Baik, Adam pun turun, Hawa pun turun, Adam bawa keturunan dia dalam tulang sulbi dia untuk turun bersama. Soalan saya, Adam salah ke tak salah? Salah tak salah? Salah. Salah. Kecil Salah. atau besar, kecil atau besar, dia tetap salah. Maka sekarang lihat apa tindakan Adam. Dan ini beza besar Adam dengan Iblis. Adam pun kata, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam turun. Bila Adam turun ke bumi, kemudian Adam menerima beberapa kalimah, beberapa perkataan daripada Tuhannya. Fataba alaih. Lalu Tuhan menerima taubat Adam kerana perkataan-perkataan itu. Kak Mai. Oh Kak Mai. Saya, Kak Mai, anak ada tak hari ni? dia kata dia nak join tapi dia kat luar. Tak pasti. Okey Kak Mai, kalau Kak Mai ingat, kelas kedua dulu, saya pernah tanya Kak Mai, bila anak kita buat salah, kita marah. Akak nak dengar apa anak sebut? Minta maaf. Akak maaf. nak dengar anak sebut, sorry mama saya tak mau buat dah. Yang tu yang kita nak dengar. Selagi mana tak sebut perkataan tu, selagi tu kita babat tak kenal. Kita boleh ikut anak kita. Maka sekarang tuan-tuan, Adam, dia buat salah, dia turun. Bila dia turun, Allah ajar Adam beberapa perkataan. Adam sebut dan Allah terima taubat. Hanya kerana perkataan. Apa perkataannya kita bincang kemudian. Tapi yang pentingnya adalah perkataan minta maaf. Saya minta maaf. Perkataan tu strong. Pasal apa strong? Sebab perkataan itu mengaku kita salah. Adam diajar perkataan itu, Adam sebut perkataan itu, terus Tuhan maaf. Kerana perkataan. Bukan kena buat apa-apa pun. Hanya perlu sebut perkataan. Dalam bahasa kita hari ini tuan-tuan, kita buat dosa, benda apa yang kita orang Islam diajar bila buat dosa? Kena buat apa? Taubat. Taubat itu bermula dengan apa? Maaf. Astagfirullah. Astagfirullah. Minta Menyesal. maaf kepada ya Allah. Kita mula dengan perkataan tu. Astagfirullah. Bahasa dalam agama kita diajar, bila buat salah mula dengan sebut perkataan. Beberapa kalimah. Astaghfirullah. Aku minta maafkan aku wahai Allah. Perkataan tu je pun kita sebut. Kerana perkataan simple. Astaghfirullah. Tuhan ampun. Kerana perkataan sesimpel astaghfirullah, Tuhan ampun. Maka ayat ni kata Allah ajar Adam menerima beberapa perkataan daripada Allah. Maksudnya Allah ajar. Sebab Adam first time buat salah. Sekarang Allah ajar. Kalau kau buat salah, kau sebut macam ni Adam, Tuhan ampun. Maka tuan-tuan dekat sini juga satu lagi kita faham bahawa dalam bab syariat tak boleh reka. Adam tak mereka. Allah turunkan syariat, Allah ajar Adam buat salah, ini apa kau perlu buat. Adam tak memandai-mandai, Adam diajar kalau buat salah kena sebut perkataan ini. Adam sebut perkataan itu, Tuhan terima taubat kerana perkataan itu. Innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan memang Maha penerima taubat, Tuhan memang Maha penyayang. Macam mana kita tahu Tuhan Maha penyayang? Tuhan Maha penyayang sebab dia ampunkan Adam hanya kerana beberapa perkataan. Allah tak tampar, Allah tak pukul, Allah tak rotan. Ni tuan-tuan ni. Kalau anak tuan-tuan buat salah, tuan-tuan pun marah anak tuan-tuan, tuan-tuan pun kata, masuk bilik sekarang. Adam, kau turun ke bumi sekarang.
Anak tuan-tuan patut masuk bilik pukul 10. Tapi oleh sebab pukul 8.30 dia ada buat masalah, dia pukul adik dia apa-apa, tuan-tuan kata, Aisyah, masuk bilik. Tuan-tuan, dia pukul adik ke tak pukul adik ke, pukul 10 lagi dia masuk bilik juga. Tapi oleh sebab dia buat perangai, kita kata masuk bilik sekarang. Hukuman ke tu? Kind of hukuman. Tapi sekarang Aisyah pun kata, Papa, sorry Papa, sorry. Kerana dia kata sorry, kita ampunkan. Kita sayang. Tapi kalau kita kata sorry, tak sorry, main rotan dulu. Kurang sayang lah tu. Sebab nak rotan dulu. Allah ampunkan terus tanpa rotan, tanpa apa langsung pun. Perkataan apa yang Allah ajar Adam untuk sebut? Allah ajar. Allah beritahu kita, bukan rahsia sangat pun. Allah beritahu kita. Qala, mereka berdua berdoa, mereka berdua berkata. Tuan-tuan, inilah perkataan yang sangat strong, sangat hebat Allah ajar. Adam Hawa sebut, Allah ampun kerana perkataan ini. Apa perkataan dia? Rabbana, wahai Tuhan kami. Zalamna anfusana, betul kami salah. Kami zalim diri kami sendiri. Betul kami salah. Siapa salah? Aku Adam salah. Siapa salah? Hawa salah. Kami salah ya Allah. Zalamna anfusana. Betul kami zalim kami diri sendiri. Kami salah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalaulah engkau tak ampunkan kami, kalau engkau tak sayang kami, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami jadi daripada golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, kami salah. Please ampun kami. Kalau engkau tak ampun kami, rugilah kami. Siapa nak ampun kami lagi? Kalau engkau tak sayang kami, rugilah kami. Siapa nak sayang kami? Engkau yang ada pun. Tuhan, kami salah. Tuan-tuan, itu perkataan besar tu. Saya salah. Kak Mai tadi, saya minta maaf Mama. Itu perkataan besar. Lembut hati kita dengar perkataan tersebut. Allah suka dengar hamba-hamba dia untuk sebut astaghfirullah. Wa tub alaina. Warhamna. Tuhan suka dengar. Zalamna anfusana. Wahai Tuhan, aku salah Tuhan. Allah suka dengar perkataan-perkataan tersebut. Maka tuan-tuan, ini perbandingan besar antara Adam dengan Iblis. Apa besarnya? Tuan-tuan tengok senarai tersebut, tengok perbandingan tersebut. Ini perbandingan tindakan Iblis dengan Adam. Iblis si bapa syaitan, Adam si bapa manusia. Perkataan bapa tu tuan-tuan faham? Bapa manusia dengan bapa syaitan. Tuan-tuan, Iblis si bapa syaitan itu pernah berada di syurga. Adam pernah tak? Adam pernah. Adam pun pernah. Iblis tergelincir buat salah, iaitu tak sujud kepada Adam. Tergelincir, isu kecil. Adam juga tergelincir buat salah, iaitu dia makan buah. Isu kecil, bukan isu besar. Makan buah. Syaitan dihukum ke bumi, turun ke bumi. Adam pula. Syaitan dihukum turun ke bumi. Iblis juga dihukum turun ke bumi. Sekarang tuan-tuan, tiga ciri tu sama. Tiga-tiga ciri sama. Maksudnya, apa yang Allah uji kepada Iblis, sama aja Allah uji juga perkara yang sama kepada Adam. Apa yang Allah uji kepada bapa para syaitan, iaitu Iblis, sama aja macam apa yang Allah uji kepada Adam. Sama aja. Tapi apa yang menyebabkan kita tak jadi syaitan, apa yang menyebabkan kita mulia daripada si setan-setan itu, tindakan selepas itu. Apa tindakan syaitan? Apa tindakan Iblis? Satu, dia terus menyombong. Bila Allah kata, aku suruh sujud kan? Apa Iblis kata? Iblis kata, Tuhan suruh, Tuhan tak suruh. Saya tak mau sujud juga. Dia sombong. Apa Iblis buat? Iblis menjustifikasi keingkaran dia. Dia kata, aku api kot. Dia tanah je pun. Pasal apa nak sujud pula? Si setan tersebut buat perangai tu. Bila dia kalah ujian, dia buat kesalahan kecil. Kemudian dia mula salahkan pihak lain. Ini salah Allah, Allah buat trik ke atas aku. Ini salah Adam sebab Adam sekian-sekian. Ini salah malaikat, malaikat tak bagi tahu. Ini salah takdir, ini salah orang lain. Semua salah orang lain. Iblis kata bukan salah dia. Semua salah orang lain. Dan seterusnya, Iblis tak taubat selepas dihukum. Iblis tak taubat selepas dihukum. Abang Sobri. Oh, Abang Sobri. Abang Sobri? Ya. Sekarang saya nak tanya.
Tengok bapa syaitan, nombor 1. Dia terus menyombong. Adam buat tak? Tak buat Ustaz. Adam tak buat kesalahan tu. Iblis menjustifikasi keingkarannya. Adam buat tak buat? Tak buat Ustaz. Adam tak buat. Iblis menyalahkan pihak lain. Adam buat tak buat? Tak buat Ustaz. Adam tak buat. Iblis tak taubat selepas dihukum. Adam buat tak? Adam tak buat. Adam tak buat. So apa yang Adam buat? Adam, Rabbana, Zalamna, Anfusana. Perkataan pendek itu adalah bukti Adam tak menyombong, Adam tak justifikasi keingkarannya, Adam tak menyalahkan orang lain, Adam taubat setelah dihukum. Itu benda besar, beza besar antara kita manusia yang taat kepada Allah, yang memang kita ada buat salah, dengan si iblis laknat tersebut. Ingat tuan-tuan, buat 4 benda yang iblis buat itu membawa kepada laknat. Tuhan benci sangat-sangat. Sebab tu tuan-tuan, saya suka tengok yang nombor 3 tu, menyalahkan pihak lain. Menyalahkan pihak lain. Dan juga menjustifikasi keingkaran dia tu. Tuan-tuan, kita pun buat salah, saya pun buat salah. Tapi tuan-tuan, bila kita buat salah, perkataan pertama yang kita perlu sebut adalah aku salah. Jangan justify, jangan sombong, jangan salahkan pihak lain. Dan bila kena hukum, bila dah kantoi, taubat. Jangan duk buat perik lagi supaya boleh lepas lagi. Bila duk buat perik ni tuan-tuan, perangai syaitan. Ikhlas hati cakap, perangai syaitan. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Tengok nombor 2, menjustifikasikan keingkaran. Apa yang syaitan buat? Syaitan menjustifikasikan keingkaran dia. Kalau Adam nak buat, Adam boleh buat. Adam boleh kata, ya Allah, buah je pun. Tuan-tuan, Adam boleh kata, buah je pun. Bukan luwak pun buah ni. Adam boleh justify keingkaran dia. Takkan sebab buah kena hukum. Adam boleh buat ayat tu. Tapi Adam tak buat. Adam tak menyalahkan pihak lain. Adam boleh je kata, pasal apa gate tu tak kunci? Awak tak ada malaikat habaq kata jangan ke? Hentaklah pak guard sikit depan gate pokok tu. Awak pokok tu tak bercakap kata jangan bagi masuk. Tulislah no entry ke apa bagai. Tulislah sikit. Adam tak kata. Adam tak salahkan pihak lain. Adam tak kata, mana aku tahu yang aku dengar tu was-was. Aku ingatkan aku fikir sendiri. Awak Allah bagi syaitan tu ada kuasa boleh menghembus daripada jauh. Awak Tuhan bagi kuasa dekat iblis untuk hasut daripada jauh. Mana aku nampak pun syaitan tu. Kalau aku nampak mesti aku tak ikut. Tuan-tuan, kalau Adam nak menjawab, kalau Adam nak justifikasi keingkarannya, kalau Adam nak salahkan orang lain, memang boleh buat pun. Tapi Adam tak buat. Adam taubat setelah dihukum. Itu benda besar, beza besar kita manusia dengan iblis. Dan tuan-tuan, kita macam itulah juga. Buat salah, mengaku salah. Berhentilah benda lain. Langgar SOP, cakap langgar SOP. Tak payah duk justify. Sebenarnya tak perlu kuarantin, hud-hud apa bagai. Tak payah. Kita orang Islam. Tak payah. Jangan sombong terus, jangan justify keingkaran. Saya kena saman, awak dia tak kena saman. Berhentilah justify keingkaran. Salah-salah lah. Salah-salah lah. Tak payah justifikan keingkaran. Saman dia dulu, baru boleh saman saya. Berhenti cakap macam tu. Ya, saya salah, saya tak patuh SOP. Ya, saya salah, saya tak pakai mask. Samanlah saya. Ya, saya salah, saya cuba rentas negeri tanpa kebenaran. Mengaku salah. Berhenti salahkan orang lain. Berhenti justify keingkaran. Dan bila dah kena hukum, taubat. Taubat. Okey tuan-tuan, simple je pun benda ni, bukan berat sangat. Ada soalan? Ya, saya ada soalan Ustaz. Ya kak, bang. Tergelincir, dua-dua tergelincir. Baik. Adam tergelincir sebab dia lupa. Syaitan ni dia tak ada sifat lupa Ustaz? Wallahu alam, saya rasa ada sifat lupa. Wallahu alam, Allah tak bagi tahu pun kenapa ada kenapa lupa ke tak lupa, wallahu alam, Allah tak bagi tahu pun berkenaan dengan iblis. Wallahu alam, no komen lebih-lebih. Jadi yang lupa Adam tu dimaafkan ke tidak dimaafkan? Isu lupa itu bukan lupa itu dimaafkan. Yang dimaafkan adalah apabila dia kata salah aku. Sekarang macam ni saya bagi contoh tuan-tuan. Dalam hadis, Nabi ajar kita sesiapa yang tertidur atau terlupa solat. Hadis berkenaan dengan qada solat. Dalam satu hadis Bukhari berkenaan dengan Nabi dia tidur,
Kemudian dia pesan dekat Bilal, subuh nak dekat dah, aku tidur Ustaz, kau kejut aku. Tengok-tengok Bilal pun tertidur juga. Kemudian tuan-tuan, senang cerita kata terjaga pukul 8 pagi. Bilal pun tak sembahyang subuh lagi, Nabi Muhammad pun tak sembahyang subuh lagi. Maka Nabi Muhammad pun cepat-cepat bangun sembahyang. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesiapa yang tertidur ataupun terlupa, cepat-cepat bangun solat. Sekarang tuan-tuan, lupa kat situ, apa tindakannya? Kena taubat kerana lupa tersebut. Tak boleh dah, terlupa kita move on je lah. Tak payahlah sembahyang subuh juga. No, engkau terlupa, kena taubat. Which is kena sembahyang subuh juga. Kena tebus kesalahan itu. So point dia kat sini, adakah Allah maafkan kerana terlupa? Jawapannya, Allah tak terus maafkan begitu. Kalau kau terlupa, kemudian kau ingat balik, kau kena tebuslah kelupaan itu dengan cara taubat. So abang, adakah Allah maafkan sebab lupa? Allah maafkan kerana taubat setelah kita ingat daripada lupa tu. Kalau kita lupa, tak ingat-ingat, Allah maafkan. Itu yang terangkat kalam Ustaz. Apa dia? Terangkat kalam. Kalam. Ya, terangkat kalam, bukan kalam. Kalam, terangkat pen. Kerana lupa. Kerana lupa, betul. Kalau satu orang tu buat kerana lupa dan dia tak ingat-ingat, sampai mati dia tak ingat. Tuan-tuan, yang tu terangkat kalam, terangkat pen. Tuhan, malaikat tak catat sebagai salah. Baik, Lupa dengan lalai macam mana Ustaz? Lupa dengan lalai. Kadang-kadang kita bermain dengan bahasa lah. Kita kata, lupa lain, lalai lain. Wallahualam, saya tak mau nak komen lebih-lebih beza antara lupa dengan lalai. Tapi ringkasnya, lupa yang dilayan adalah lalai. Lupa yang diraikan, yang dilayan lebih-lebih. Dia membawa kepada kita lalai. Yalah, macam main bola lupa nak sembahyang kan. Tuan-tuan, tu saya kata, dia lupa yang dilayan lah tu. Dia Lago. kalau sekali buat, nama dia lupa. Tapi kalau buat sampai 10 kali, itu bukan lupa. Itu kau sengaja melupakan. Itu lalai lah perkataan kita. Lalai lah. Satu Ustaz, Allah ajar kepada Adam untuk bertaubat. Kepada Iblis, Allah tak ajar. Bukan Allah tak ajar. Iblis dah lama dah hidup. Iblis telah pun tahu konsep taubat itu. Iblis dah tahu konsep itu. Kelas pertama kita dah study bahawa Iblis telah bergenerasi. Iblis bukan jin pertama. Iblis tahu tentang syariat. Berarti Iblis tahu tentang konsep taubat. Hari ini ada jin yang jahat taubat. Ada jin yang masuk Islam. Berarti konsep taubat itu Iblis tahu. Bukan setakat Iblis tahu. Iblis tahu tentang hari kiamat kan. Hari kebangkitan Iblis tahu kan. Justru itu nak masuk ke syurga, hari kebangkitan dan pelbagai ni, memang konsep taubat itu ada. Iblis dah tahu lama. Cuma Iblis tak buat. Ya, satu lagi Ustaz. Baik. Ada dalil yang mengatakan bahawa memang Adam akan diturunkan ke bumi sama ada dia buat salah atau tidak. Itu soalan. Ada dalil ataupun tak? Bukankah kelas pertama, kelas pertama Al-Baqarah ayat 30-31, Al-Baqarah 30-31, malaikat sembang dengan Allah. Malaikat kata nak buat khalifah atas muka bumi. So, memang telah disebut oleh malaikat sebelum Adam diciptakan lagi, Adam diciptakan untuk bumi. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah sebut dalam Al-Baqarah dan Ali Imran, Adam dengan isteri uskun, tinggal buat sementara waktu dalam syurga. Perkataan sementara waktu itu menunjukkan dia akan turun ke bumi. So, abang tanya, ada tak dalil yang kata dia buat salah ataupun tak buat tetap turun? Itulah dua dalilnya. Uskun tu maknanya sementara lah. Kalau abang semak apa yang saya sebut dalam kelas kedua, uskunu tu maksudnya tinggal buat sementara. Sebab kalau tinggal selama-lamanya kita panggil mastautin. Yang tu abang semak video kelas kedua. Okey. Kita bincang panjang perkataan uskun tu. Ada perkataan lain? Ada soalan lain? Baik, saya tengok di Facebook sekejap. Kawan-kawan kita ada tanya apa di Facebook? Kalau ada, insya-Allah. Teng. Wallahualam. Di Facebook ada berkomentar saja, tak ada soalan. So, kita move on. InsyaAllah. Baik.
Kita rujuk slide yang seterusnya. Kemudian Allah berfirman. Qulna, kami firmankan. Ingat tuan-tuan, iblis pula. Allah kata Adam, kau turun. Adam, kau turun. Allah baru suruh. Allah kata Adam, kau turun. Dengar saja Allah dengar Adam dengar saja perintah Allah untuk turun, terus Allah ajar berapa perkataan, Adam pun sebut perkataan tersebut, kemudian Adam pun Kemudian Adam pun taubat, mengaku salah. Lepas mengaku salah, ingat tuan-tuan, mengaku salah tak bererti hukuman tak berlaku. Kemudian qulna, Allah kata dekat Adam lagi, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian seluruhnya dari syurga ini. Tuan-tuan, tengok perkataan ihbit, turun ini dua kali. Yang awal tadi, Allah kata, Adam, engkau turun, kemudian Adam taubat. Lepas taubat, Allah kata, okey, aku terima taubat, sekarang kau turunlah. Ya, perkataan turun digunakan sekali lagi. Konsep yang sama dengan iblis. Iblis ketika dia menjawab, kata, ya Allah, aku bla 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 bla, dia menjawab, Allah kata, engkau ni teruk sangat menjawab, kau turun. Allah sebut sekali, tapi iblis tak turun terus. Iblis minta panjang umur, kemudian dia bagi tahu dengan sumpah dia apa-apa. Lepas dia habis cakap, Allah kata turun. So, untuk iblis, Allah sebut perkataan turun dua kali. Untuk Adam pun Allah sebut dua kali. Sekarang tuan-tuan, kali pertama Allah sebut kepada iblis turun, iblis belum turun. Iblis masih bercakap dengan Allah Ta'ala. Kali pertama Allah sebut kepada Adam turun, Adam belum turun. Adam taubat. Kali kedua Allah kata turun, baru iblis turun. Sama konsep dengan Adam. Lepas Adam taubat, Allah kata turun. Kemudian baru Adam tu turun. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian orang dia silap faham, bagi saya silap faham lah. Apabila ada orang membayangkan bahawa Adam jatuh ke bumi, turun dekat satu tempat, Hawa kat satu tempat, lepas tu mereka duk cari sana, cari sini, baru bertemu kat satu tempat, lepas tu minta ampun kepada Allah. Sebenarnya kisah itu terlalu TV3, cerita ramah sangat. Tak tuan-tuan, tak ada periwayat yang kata Adam turun kat tempat sekian, Hawa turun kat tempat sekian, cari tak jumpa. Tak ada. Dan perkataan wahai Tuhan ampunkan kami apa bagai itu, Allah dah ajar sebelum Adam turun betul-betul pun. Jelas tuan-tuan? Maka sekarang qulna, Allah firmankan, ihbitu minha jami'a. Okey Adam, kau dah terima taubat apa bagai, fine. Sekarang kau masih lagi perlu turun, kau turun. Turun semua sekali dengan anak cucu, semua turun. Fa inna ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Adam, maka nanti bila engkau turun semua sekali termasuk anak cucu engkau, sekarang kita fokus kepada anak cucu Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka Adam, nanti engkau dengan anak cucu engkau turun apabila datang petunjuk daripada aku. Aku tu Allah. Maka apabila datang petunjuk daripada aku, Allah. Faman tabi'a hudaya, maka siapa-siapa yang ikut petunjuk aku. Sekarang tuan-tuan, bila datang petunjuk dari aku. Sekarang saya nak tanya, dekat dunia ni ada tak petunjuk yang datang bukan dari Allah? Kalau ada, siapa bagi petunjuk selain daripada Allah? Tuan-tuan, ayat tu kata, Adam, bila datang petunjuk dari aku. Seolah-olah ada petunjuk dari yang lain. Soalan, ada tak dalam dunia ni yang lain nak bagi petunjuk, bukan Allah? Syaitan. Syaitan. Syaitan menggelarkan benda yang dia tunjuk itu sebagai petunjuk. Perkataan hadi, huda, petunjuk, bukan setakat Allah boleh bagi. Petunjuk yang benar datang daripada Allah. Petunjuk tak benar, dia datang dari tempat lain. Allah beri nasihat, syaitan pun beri nasihat. Allah ada wali Allah, ada wali syaitan. Allah ada pengikut syaitan. Allah ada hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Syaitan pun ada hamba yang mengabdikan diri kepada dia. Sekarang Allah sebut pasal petunjuk. Maka sekarang Adam dapat petunjuk daripada Allah. Adam dapat petunjuk daripada Allah. Sekarang anak cucu Adam belum tentu boleh bercakap dengan Allah. Anak cucu Adam tak boleh dapat wahyu. Sekarang Allah pesan dekat Adam dan untuk anak cucu dia. Fa imma ya'tiyannakum. Maka bila petunjuk dari aku datang kepada kalian. Kalian tu ramai merujuk kepada anak cucu Adam. Maka Allah kata, faman tabi'a hudaya, siapa-siapa ikut petunjuk daripada aku tu,
fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barulah orang yang ikut petunjuk aku, petunjuk Allah itu, tiada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tak perlu bersedih apa-apa. Maka tuan-tuan, bila datang petunjuk, make sure petunjuk itu daripada Allah. Takut lagi kita dapat petunjuk daripada sumber yang tak betul. Tuan-tuan, rujukan untuk petunjuk mesti dari sumber yang betul. Sumber yang betul adalah Allah. Sebab takut nanti kita rujuk petunjuk yang tak betul. Petunjuk yang tak betul itu datang daripada iblis dan syaitan. Petunjuk mesti datang daripada Allah. Sebab ada orang nak overrule petunjuk Allah Ta'ala. Iblis try untuk overrule petunjuk Allah Ta'ala. Sebab tu apabila kita ada masalah apa-apa, kita consult dengan satu tokoh untuk petunjuk. Tokoh itu perlu menyampaikan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Sebab tu dalam kelas tadabbur, kita dah berkali-kali sebut, setiap kali kita ada masalah nak cari petunjuk, mesti kita kena cari qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah cakap dan apa yang Rasul cakap. Sebab apa yang orang lain cakap kurang penting. Kerana apa yang orang lain cakap itu mungkin bersulamkan waswas syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Petunjuk mesti datang daripada Quran dan Sunnah, Allah dan Rasul. Maka ayat ni kata, Adam, keturunan Adam, bila datang kepada kalian daripada aku petunjuk, siapa-siapa ikut petunjuk aku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada kebimbangan ke atas mereka dan tidak perlu bersedih. Sekarang tuan-tuan, petunjuk menyebabkan la khaufun alaihim, la khauf, tidak bimbang, la wahum la yahzanun, dan mereka tak perlu sedih, la hazan. La khauf, la hazan. Tidak bimbang, tidak sedih. Sekarang tidak bimbang satu hal, tak sedih satu hal. Soalan, tak sedih, tak bimbang. Manusia, ni kena bincang dengan satu orang lah. Kak Azwar. Oh Kak Azwar. Saya Ustaz. Bimbang. Bimbang, sedih. Kita bimbang tentang apa, sedih tentang apa? Bimbang tentang hari yang akan datang yang kita tak tahu. Baik. Sedih yang dah berlaku. Dah berlaku. Tu jawapan student tu. Jawapan student. Tuan-tuan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hidup kita, kita bimbang tentang apa? Kita bimbang tentang masa depan. Manusia, kita bimbang tentang masa depan. Kita sedih tentang apa? Kita sedih tentang masa lalu. Saya selalu bagi contoh macam ni. Kalau satu orang esok nak exam, hari ni dia tengah esok nak exam, dia tak baca buku lagi, maka dia bimbang ke dia sedih? Dia bimbang. Dia buku tak habis baca, esok exam. Dia tak sedih. Dia bimbang. Kalaulah exam dah habis, fail. Exam dah habis, fail. Dia bimbang ke dia sedih? Dia sedih. Dia tak bimbang. Sekarang tuan-tuan, kita bimbang tentang masa depan, kita sedih tentang masa lalu. Allah kata, siapa-siapa ikut petunjuk daripada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa ikut petunjuk daripada Allah, dia tiada kebimbangan ke atas dia. Maksudnya dia tu tak perlu bimbang apa-apa pun. Saya nak bagi contoh tuan-tuan. Kak Azwar confirm ke masuk syurga? Tak confirm. So bimbang lah kan? Mungkin tak masuk syurga. Betul? Betul. Kita bimbang mungkin tak masuk syurga. Allah kata, siapa-siapa yang ikut petunjuk Allah, tiada kebimbangan ke atas dia. Tuan-tuan, beza tidak bimbang dengan tiada kebimbangan ke atas dia. Kita bimbang, tapi Allah kata, bimbang untuk orang macam kau, tiada kebimbangan. Untuk orang macam kau ni, kalau kau ikut petunjuk Allah, tiada kebimbangan. Walaupun kita bimbang, Allah kata tiada kebimbangan ke atas orang macam kau. Sebab kau ikut petunjuk Allah. Sebab tu tuan-tuan, ya kita bimbang tentang masa depan kita. Kita tak tahu. Tapi kalau kita ikut petunjuk Allah, tiada kebimbangan tentang masa depan kita. Tapi untuk sedih, Allah tak kata tiada kesedihan ke atas dia. Allah kata mereka tak bersedih. Sekarang saya nak tanya akak. Akak. Ya. Kak Azwar. Bersedih tentang masa lalu. Sekarang saya nak tanya. Kita Malaysia pernah dijajah oleh Jepun. Tok Wan saya kena tikam dengan Jepun. Nak sedih tak mau sedih? Sedih lah. Sedih ha? Sedih tak? Akak, Ya. ayat tu kata orang yang ikut petunjuk Allah tak bersedih tentang masa lalu. Tuan-tuan,
bimbang tentang masa depan, sedih tentang masa lalu, tak mengubah apa-apa. Esok nak exam, kita tak baca buku lagi, kita pun kata, alamak, tak baca buku lagi, tak baca buku lagi, tak baca buku lagi. Bimbang. Bimbang tak mengubah apa-apa. Sama juga dengan sedih. Alamak, pernah dijajah Jepun. Pernah jajah Jepun. Jepun pernah jajah. Bersedih tak menukar apa-apa. Sekarang tengok Adam. Adam dah ada kat bumi, dia bukan ada kat syurga. Dia kata, wow, aku dah ada kat bumi dah. Awallah aku pergi makan buah tu. Awallah aku makan buah tu. No, Adam tak sedih tentang masa lalu. Move on. Muslim yang ikut petunjuk Allah, move on. Aku pernah buat dosa banyak, move on. Tak perlu sedih tentang masa lalu. Sebab kita percaya petunjuk Allah Ta'ala. Dulu aku pernah buat maksiat, hari ni baru pakai niqab. Move on. Tak payah sembang dah masa lalu. Tak payah sedih pasal masa lalu. Sebab kita ikut petunjuk Allah. Siapa dia yang suruh kita, hang ingat tak dulu hang pernah buat maksiat, kita pun nangis-nangis pasal maksiat dulu. Duk rasa macam hidup tak berguna bila teringat maksiat dulu. Tuan-tuan, Ikhlas dia cakap, hak jenis suruh ingat maksiat dulu sampai menangis-nangis hidup, makan tak lalu apa-apa ni, itu bukan petunjuk Allah. Itu style Iblis. Iblis suka kita menangisi tentang masa lalu. Akak tahu tak, cucu Nabi kena bunuh? Tahu. Cucu Nabi kena bunuh. Akak ada duk bersedih lebih-lebih. Cucu Nabi kena bunuh. Cerita dah berlalu. Kita dah move on. Tapi ada orang tak move on lagi. Cucu Nabi kena bunuh. Sampailah duk berdendam lagi dengan anak cucu orang yang bunuh cucu Nabi. Tuan-tuan, kita tahu Jepun pernah terajang Tok Wan kita dulu. Tuan-tuan hari ni jumpa Jepun tu ludah ke? Tak, kita move on. Kita orang beriman. Kita tak bawa, kita tak inherit masalah lama. Kita tak bersedih tentang masa lalu. Dan kita tak bimbang tentang masa depan. Ikut perintah Allah, ikut petunjuk Allah. Kita bimbang mungkin tentang masa depan. Tapi Allah kata meskipun ada orang bimbang tentang masa depan, tiada kebimbangan. Nothing to worry untuk orang-orang macam ni. Dan kalau tuan-tuan ikut petunjuk orang lain, dalil pun tak tahu. Sebab tuan-tuan dengar apa X cakap. Apa buku Y cakap. Bukan apa yang Quran dan hadis cakap. Ya, mungkin tuan-tuan perlu bimbang dan perlu bersedih. Sebab kalau ikut apa yang Allah cakap, petunjuk Allah, dan juga apa yang Nabi cakap, petunjuk Allah menerusi Nabi Muhammad, tiada bimbang ke atas mereka, mereka tak sedih. Maka Allah pesan kepada pengikut Adam, anak cucu Adam, nak ikut petunjuk, make sure ikut petunjuk Allah. Iblis pun try bagi petunjuk juga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, sesiapa yang didatangi petunjuk dari aku, Allah. Famanittaba'a hudaya, siapa ikut petunjuk aku, Allah, fala yadil, dia tak akan pergi jalan yang sesat. Siapa-siapa ikut petunjuk Allah, confirm dia ikut jalan lurus. Dia tak akan tersesat. Sebab ikut petunjuk syaitan, dia bawa jalan sesat. Wala yashqa, dan dia tak akan menderita. Yang ikut petunjuk iblis akan menderita. Akak menangisi dosa lama, penderitaan ke tak? Makan tak lena, makan tak lena. Tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab kita teringat dosa lama. Derita. Menderita. Sebab tu Allah kata, ikut petunjuk syaitan, memang menderita pun. Ikut petunjuk Allah, kita akan berhenti penderitaan tersebut. Sekarang, orang beriman nak ikut petunjuk Allah. Orang yang tak beriman, meskipun kita bacakan Quran dan hadis, which is petunjuk Allah, orang yang tak beriman, dia akan skeptikal tentang penyelesaian yang Allah bagi, petunjuk yang Allah bagi, menerusi Quran dan hadis. So, apa respon orang-orang yang bila petunjuk Allah datang, dia skeptikal, dia tak mau. Maka ayat lepas tu Allah kata, Allah, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan Allah. Ingat, petunjuk Allah ada dalam ayat-ayat Allah. Keterangan-keterangan Allah. Petunjuk Allah ada kat situ untuk kita. Maka Allah kata, sesiapa yang ingkar dan mendustakan keterangan-keterangan Allah, skeptikal bila petunjuk itu datang daripada Quran dan hadis, maka Allah kata, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, inilah orang-orang yang akan masuk neraka sebiji macam yang iblis nak, dan mereka kekal dalam neraka itu. Ini pengikut yang iblis berjaya dapat. Mereka skeptikal tentang petunjuk yang datang daripada Allah. Mereka nak ikut petunjuk daripada entiti yang lain. Waman a'rada an zikri, sesiapa berpaling daripada peringatan aku, Allah,
fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Sesiapa berpaling ingkar daripada peringatan aku, Allah, sesungguhnya bagi dia hidup kat dunia bankan, tertekan. Tuan-tuan, bila kita cari jalan keluar guna kaedah syaitan, syaitan kata, kau tertekan, kau minum arak. Pak, kita minum arak. Cuma akan bertambah tertekan. Kau kereta tak ada, kau ambil riba. Ambil riba tu cuma bertambah tertekan. Engkau apa? Isteri kau tak seronok, kau pergi pelacur. Pak, mak bertambah tertekan. Sesiapa yang cari petunjuk dari luar kehidupan dia, Tuhan akan buat tertekan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan orang ini di hari akhirat esok Tuhan akan bangkitkan dia dalam keadaan dia buta. Pasal apa buta? Sebab petunjuk Allah dekat dunia ni depan mata kita tak nampak. Actually bukan tak nampak, kita buat-buat tak nampak. Maka hari akhirat itu orang ini akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ingat statement tu, siapa-siapa petunjuk Allah datang tak mau ikut, akhirat esok dia bangkit dalam keadaan buta. Jadi, kesimpulan. Kesan dari dua sumber petunjuk. Tuan-tuan secara beramai-ramai buka mikrofon, kemudian tuan-tuan baca. Baik tuan-tuan, kesan daripada dua sumber petunjuk. Dua sumber itu adalah petunjuk daripada Allah dan petunjuk daripada entiti seko lagi tu, syaitan. Tuan-tuan tengok petunjuk Allah dulu. Kesan dari petunjuk daripada Allah. Satu, Tidak Perlu bimbang. Tentang masa hadapan. tak perlu bimbang. Apa? Tak perlu bersedih tentang masa lalu. Tiga, Kehidupan Yang tak tersesat. tidak tersesat. empat, Kehidupan yang tak menderita. selesai. Nak dapat empat-empat tu, ikut petunjuk Allah. Kalau kita skeptikal, kita ikut petunjuk syaitan. Kesan satu. kehidupan yang Dekat. kekal di Di dalam dalam Mereka Dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan Wallahu alam. Kemudian Allah sebut, bahagian ini penting juga. Kemudian Allah sebut, qala ihbitu, maka sekarang turunlah kalian, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kalian akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Sebahagian manusia akan jadi musuh kepada sebahagian manusia lain. Sebahagian manusia akan bergaduh dengan pengikut jin, pengikut syaitan dari kalangan jin. Sebab kita pun turun ke bumi, syaitan pun turun ke iblis pun turun ke bumi. Daripada rekruter syaitan-syaitan jin, mereka akan bermusuhan dengan manusia-manusia pengikut Adam. Orang-orang yang mengikut petunjuk syaitan akan menjadi permusuhan dengan pengikut petunjuk Allah Ta'ala. Ihbitu, turun, ba'dukum li ba'din adu. Kalian akan jadi musuh kepada satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqar. Kalian di dunia ini, kalian lepak-lepak di dunia ini, mustaqar sebagai tempat persinggahan, wa mata'un ilahin. Dan juga tempat kesenangan, tempat ambil bekalan, mata'. Tempat bersenang-senang. Allah sebut dekat dunia ni tempat singgah, mustaqar, tempat letak sekejap sahaja, mata' dan juga tempat ambil kesenangan, ambil bekalan, ilahin. Sehingga satu tempoh masa yang ditetapkan. Tuan-tuan, dunia tempat singgah, tempat ambil bekalan. Saya suka explain ayat ni dengan sebut dunia ni R&R. Jalan lurus tuan-tuan ni jauh, tuan-tuan singgah R&R sekejap. R&R kita adalah dunia. Bila kita singgah dekat dunia R&R untuk buat apa? Untuk rehat sekejap, lepak-lepak sekejap, beli barang, ambil bekalan. Supaya kita nak sambung perjalanan. Hidup kita tak berakhir dekat dunia. Saat sekarang mati, sekejap lagi kita sambung perjalanan dekat alam baru. Dunia tempat persinggahan, R&R. Bila dunia tempat R&R persinggahan, jangan buat rumah dekat R&R. Siapa-siapa dia buat rumah, dia hias R&R, dia comel-comel, dia lepak-lepak ke R&R lama-lama. Jangan-jangan. Dunia bukan untuk lepak lama-lama. Dunia bukan untuk senang lama-lama. Dunia tempat kita ambil bekalan untuk move on, pergi dekat alam baru. Mata' ilahin. Allah sambung,
Qala fihi ma fiha di sana di dunia fiha tahyauna wa fiha tamutun. Di dunia kamu hidup, di dunia kamu mati, wa minha tukhrajun, di dunia juga kamu akan keluar semula. Jadi tuan-tuan, fungsi bumi buat anak Adam adalah tempat persinggahan sementara dan juga tempat ambil bekalan. Wallahu alam, setakat sekarang ada soalan. Ada soalan setakat sekarang? Tunjuk gambar tadi Ustaz. Ambil gambar tadi. Tunjuk gambar. Graf tu. Ada soalan setakat sekarang? Saya tengok di Facebook Ustaz. Itu yang kena tabayunkan Ustaz kan? Saya rasa soalan ni berkenaan dengan isu petunjuk. Tuan-tuan, petunjuk memang kita kena tabayun lah, semak lah. Petunjuk tu betul ke datang daripada Allah? Tuan-tuan, petunjuk datang daripada orang lain. Kalau ada orang share hadis contoh, kena make sure tabayun Ustaz. Hadis tu betul ke sahih? Ke hadis tu baru rekod malam tadi je? Petunjuk kena datang. Kalau orang quote hadis, orang quote Allah berkata. Bila orang sebut Allah berkata, kita kena tahu lah Allah berkata kat surah mana. Allah berkata kat mana bila masa Allah kata, kena tahu lah. Tabayun. So ada orang komen, sebab tu kena tabayun kan Ustaz. Jawapannya betul lah. Kita kena tabayun, semak. Petunjuk itu make sure ia datang daripada Allah. Jangan senang-senang ambil petunjuk. Bila bunyi macam petunjuk sikit, kita terus ambil. Sabar Ustaz. Make sure petunjuk itu petunjuk Allah. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ustaz, tanya tentang kita kena ada sifat takut dan harap. Itu macam mana pula? Takut dan harap tu sewaktu berdoa. Sekarang abang, saya rasa isu takut dekat situ, sebab perkataan takut dan pengharapan tu surah Al-A'raf, Allah bercakap tentang waktu berdoa, mesti berdoa dalam keadaan takut dan penuh pengharapan. Tapi perkataan takut kat situ tak ada kaitan pun dengan risau tentang masa lalu ataupun bimbang tentang masa depan ataupun risau tentang masa lalu. Itu dua topik dan isu yang sangat berbeza. Tak ada kaitan. Ya. Khaufun dengan raja. Harfun dan raja. Yang tadi khaufun dengan hazan. Ya. Bimbang tentang masa depan, sedih tentang masa lalu. Takut bukan sedih. Baik, ada soalan tambahan. Ustaz, saya ada baca banyak jenis cara bertaubat mengikut zaman. Contohnya zaman Nabi Musa taubat dengan cara bunuh diri. Betul ke? Pertama sekali tuan-tuan, statement yang mengatakan bahawa pada zaman Nabi Musa taubat dengan cara bunuh diri kerana dalam Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, Allah bersebut tentang Bani Israel sembah anak patung lembu. Kemudian mereka taubat. Lepas mereka taubat, Nabi Musa AS kata, wahai Bani Israel, korang teruk sangat sembah patung lembu ni, Tuhan suruh taubat. Cara taubat, uqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian sendiri. Okey, perkataan bunuh diri kalian sendiri dalam Al-Baqarah yang Musa sebut kepada Bani Israel itu ada dua tafsiran yang besar lah, dua tafsiran besar. Satu, ambil pisau bunuh diri sendiri, which is tindakan ambil pisau bunuh diri sendiri untuk taubat itu dari segi syariat Muhammad salah. Tapi dalam Al-Quran itulah bunyi dia, uqtulu anfusakum. Bunuh diri sendiri. Ada tafsiran kedua tentang bunuh diri sendiri, dan tafsiran kedua tu adalah yang saya selalu sampaikan dekat pengikut saya, dekat student saya, iaitu bunuh diri sendiri bermaksud orang yang taubat perang dengan orang yang tidak taubat. Sebab tuan-tuan dalam agama kita Islam pun, bila orang taubat ini diperangi kan, riddah, adik-beradik kita murtad, kita perangi mereka kan. So dalam kes bunuh diri sendiri itu adalah Bani Israel yang taubat daripada sembah anak patung lembu dikehendaki untuk bunuh Bani Israel yang tidak taubat dari kalangan diri sendiri. So tuan-tuan, Bani Israel perang dengan Bani Israel, bunuh Bani Israel, Allah panggil bunuh diri sendiri. Seolah-olah Melayu bunuh Melayu lah. Tuan-tuan, berat kot Melayu bunuh Melayu. Isu besar tu. Itu cara taubat. So soalan kawan kita ni, Ustaz, saya baca banyak jenis cara taubat, contoh masa lalu
zaman Musa bunuh diri sendiri, itu yang dimaksudkan dengan bunuh diri sendiri dalam Al-Baqarah pada zaman Musa. Tapi saya kena adil juga di sini, memang ada sebahagian pandangan para ulama bahawa pada zaman Musa memang cara taubat adalah dengan cara bunuh diri sendiri. Tapi tuan-tuan, kalaulah cara taubat bunuh diri sendiri, dalam surah Al-A'raf, orang yang sembah anak patung lembu tu bukan jumlah dia sikit, jumlah dia ramai. Kalau semua yang taubat pakat bunuh diri sendiri, then berapa ramai yang tinggal? Tak ada guna untuk taubat. Dan ingat tuan-tuan, Bani Israel buat salah ini bukan zaman Musa saja, zaman kemudian pun Bani Israel buat salah. Tapi mereka tak meneruskan tradisi membunuh diri sendiri tu. Kalau betul maksud bunuh diri sendiri tu, ambil pisau bunuh diri sendiri. Tak kisah tafsiran apa pun, yang pastinya dalam agama kita, taubat bukan dengan cara bunuh diri sendiri. Wallahu alam. Lebih-lebih tak boleh komen dah. Ada soalan tambahan? Wallahu alam. Kita move on dan kita akan habiskan sikit lagi. Baik tuan-tuan, seterusnya kita masuk tentang kesimpulan. Setelah kita bincang 3 kelas, apa kesimpulan kita tentang kisah Nabi Adam AS. Dan ini kesimpulannya. Maka ini kesimpulannya, Allah telah rumuskan keseluruhan topik. Allah kata, afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Sekarang Allah tanya kita, oleh sebab tanya kita, saya nak minta satu orang jawab lah. Kak Hajar, JTT Hajar. Saya pun tak pasti siapa dia. Sembang saya Kak Hajar. Kak Hajar? Kena buka mic dulu Kak Hajar. Tak ada sembang. Ya, saya. Kak Hajar Ya, saya Ustaz. Kak Hajar pernah ikut kelas saya kat mana-mana ke? Saya daripada TM Kirara, bawa kat Fida. TM Kirara. Okey. Baik. Tengok ayat ni Kak. Allah tanya, Kak Hajar jawab. Adakah wajar kalian, anak Adam, termasuk Kak Hajar, ambil iblis dan keturunan iblis sebagai wali kalian? Sebagai pelindung kalian. Aulia kalian. Wali. Tuan-tuan, tu saya sebut. Dalam dunia ni ada wali Allah dan ada wali syaitan. Ayat ni antara sebut. Korang nak ambil ke syaitan-syaitan itu, keturunan iblis, keturunan syaitan-syaitan itu sebagai pelindung-pelindung, wali-wali kalian, sedangkan mereka musuh. Jawab tak? Kakak nak ke? Wajar tak? Tak wajar. Dia musuh, takkan kita nak backup dia. Dia musuh, takkan kita nak suruh musuh kita backup kita. Kemudian Allah kata, bi'sal zalimina badala. Amat buruk pengganti buat orang-orang zalim itu. Allah lantik kita sebagai wali Allah. Allah wali kita. Tiba-tiba kita ambil syaitan, keturunan syaitan sebagai wali kita. Sangat tak wajar. Ingat tuan-tuan, kita ikut petunjuk Allah, kita baru lantik Allah sebagai wali kita, pelindung kita. Dan kita menjadi wali Allah. Tapi kalau kita tak mau ikut petunjuk Allah, ikut petunjuk syaitan, kita lantik syaitan sebagai wali kita. Dan kita jadi wali syaitan. Bi'sal zalimina badala. Sangat buruk pengganti orang zalim itu. Terima kasih Kak Hajar. Ayat lepas tu Allah sebut ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka keturunan syaitan ini, syaitan-syaitan ini, mereka tak melihat pun, mereka tak menyaksikan pun penciptaan langit-langit dan bumi. Iblis, bapa syaitan. Iblis tak tengok pun penciptaan langit dan bumi. Yang kau duk hormat iblis lebih-lebih sebab apa? Yang kau ikut petunjuk syaitan dan iblis sangat-sangat ni sebab apa? Iblis bukan melihat pun penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim. Bahkan iblis tak tengok penciptaan diri dia sendiri. Syaitan-syaitan ni tak tengok macam mana diri dia sendiri diciptakan. Iblis masa lahir-lahir dulu baby je pun. Baby je pun. Tuan-tuan, dia bukan melihat penciptaan diri dia sendiri. Sekarang Allah ajar kita. Satu orang yang ditaati, tak berbelah bagi, ikut sahaja apa petunjuk daripada orang tu, Allah kata, oh, tak ada siapa yang layak beri petunjuk yang tak boleh kita persoal langsung. Sebab orang itu tak cipta langit bumi, orang tu tak tengok pun macam mana dia diciptakan. So tuan-tuan, sebab kukuh untuk tak ambil syaitan dan keturunan syaitan itu sebagai wali, sebagai pelindung. Satu, syaitan adalah musuh nyata bagi anak Adam, tak layak kita ambil sebagai wali. Kedua, syaitan tiada untuk melihat penciptaan langit dan bumi pada peringkat awal. Syaitan juga tak melihat penciptaan diri dia sendiri. Diri dia sendiri.
Allah sambung lagi. Allah kata, waman a'rada an zikri, sesiapa berpaling ingkar daripada peringatan aku, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, Allah akan himpunkan dia pada hari kiamat esok dalam keadaan buta. Tuan ingat tadi Allah sebut siapa-siapa ikut petunjuk orang lain kiamat buta. Dan betul, sesiapa berpaling Allah kata betul Allah kumpul dalam keadaan buta. Qala, ketika orang tu dibangkitkan balik dalam keadaan buta, orang tu kata, Rabb, wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma. Pasal apa pula di mahsyar ini, hari kiamat ni aku buta? Wa qad kunta basira. Dekat dunia dulu aku okey je melihat. Pasal apa dekat akhirat aku buta? Dekat dunia aku nampak comel je. Aku boleh lihat. Pasal apa dekat akhirat aku buta? Soalan ditanya. Maka Allah jawab, qala kazalika. Kau tahu tak pasal apa kau buta? Sebabnya, kazalika, demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang keterangan-keterangan kami kepada kamu, lalu fanasitaha. Kalian melupakan keterangan tersebut. Tuan-tuan ingat tadi Adam lupa? Sekarang Allah kata, siapa-siapa yang memang dia melupakan keterangan Allah, maksudnya dia pernah tahu, dia pernah diingatkan, tapi dia buat endah tak endah. Dia dengar, dia pun macam ni lebih kurang. Whatever, dia melupakan. Sesiapa mendengar pernyataan daripada Allah, kemudian melupakan. Akhirat esok Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Orang ni tanya, pasal apa aku buta? Sebab engkau memang buta sejak kat dunia pun. Dekat dunia dulu engkau nampak keterangan Allah, tapi engkau melupakannya. Kazalikal yaum tunsa. Oleh sebab dulu dekat dunia Tuhan beri pernyataan kau melupakan, demikian juga hari ini engkau dilupakan. Allah melupakan orang yang melupakan Allah di muka bumi. Siapa-siapa melupakan Allah di muka bumi, akhirat esok Allah mengabaikan dia. Allah melupakan orang-orang ini. Kazalika yauma tunsa. Demikian Allah, mereka dilupakan pada hari ini. Wallahu alam. Tuan-tuan, ada soalan? Sebab habis dah. Ada soalan? Ustaz, maksud lupa tu maknanya macam sekarang kan, macam kalau kita buat apa-apa salah pun maknanya kita still buat, so kita tak dapat petunjuk dari Allah. So tadi Ustaz kata nanti pada hari kiamat kita akan dibutakan. Right. Maknanya kita akan berjalan macam orang buta ke atau kita tercari-cari arah tuju kita? Baik. Terima kasih Ustaz. Akhirat esok saya buta. Buta tak nampak ke buta macam mana ni? Sebab perkataan Allah guna buta kan? So, sekarang saya tanya kau, di mahsyar ada apa? Di mahsyar orang ramai. Ya? Di mahsyar orang ramai. Di mahsyar kita kena bergerak. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sekarang tuan-tuan, bila tak nampak, di mahsyar kita ada masalah lah. Dekat dunia ni, kita buta pun kita ada masalah. Padahal dekat dunia ni bukan sesak sangat pun, bukan ramai orang pun. Di akhirat, kalau buta, lagilah kita ada masalah. Sebab di sana lebih sesak. Dekat dunia, kalau kita ada masalah, kita tanya, saya buta, boleh tolong tak? Akhirat, nafsi-nafsi. Masing-masing jaga diri masing-masing. Jadi buta kat sana tu, buta yang teruk lah. Dan adakah buta dalam erti kata buta? Jawapannya, buta lah. Buta tak nampak lah. Dan saya perlu sebut juga kat sini, ada bahagian surah lain, Allah tak sebut perkataan buta. Allah kata mata dia berselaput. Sekarang Kak Ida ke tadi tanya? Kak Ida ke? Yang tanya tadi siapa? Kak Ida? Okey. Kak Ida Ruyani. Kak Ida, kalau mata berselaput, katarat. Kalau mata kita berselaput, apa kita buat? Nak bagi nampak balik? Kita buat operation. Dah operation kena pergi hospital. Kalau kita ada kat sini, mata tengah berselaput, tak nampak. Apa kita buat? Apa kita buat? Gosok mata kita. Kita gosok mata, buang selaput tu, baru nampak. Tuan-tuan, ayat ni Allah sebut buta. Tak salah, saya tak ingat surah mana, tapi Allah sebut mereka dibangkitkan dalam keadaan mata mereka berselaput. Mereka buang selaput, mereka nampak. Sebab ingat tuan-tuan, di mahsyar ini, dia ada api, ada orang kena pukul, ada orang macam-macam kan. Bukan rugi. Melihat pun kengerian, tapi Allah kata mereka ni buta. Maka yang buta ini Allah adakan selaput, mereka buang selaput sebab mereka kena bergerak. Tapi bila mereka buang selaput itu, mereka nampak
semua kengerian mahsyar tersebut, kemudian selaput tu naik balik. Mereka buang lagi sebab mereka kena bergerak, mereka dipanggil, mereka macam-macam. Kemudian selaput tu naik balik, which is mereka buta balik, mereka tunggu. Lagi mereka buang balik, mereka bergerak dan seterusnya lah. So ada tempat Allah sebut perkataan buta, ada tempat Allah sebut mata mereka naik selaput. Dan dalam surah yang sebut pasal naik selaput, saya minta maaf saya lupa surah mana. Allah sebut mereka buang selaput tersebut, selaput tu naik balik, buang naik. Wallahu alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.